Sebab industri ni kita tak boleh predict. Aku takut marketing je. Tapi kita pernah zaman kejatuhan di mana orang tak layan saya. Hati-hati saya kenal sangat besar sekarang. Dah ada keluarga, dah jadi dah level lain dah. Dah tak layan dah. Saya tahu. Saya percaya. Sebab tu saya cakap satu je. Rezeki semua tangan Allah. Cakap apa? Errol, suara, sampah. Lagu memang tak boleh pakai. Tak bagus langsung. Ada. Dan cerita awak kahwin Kahwin? Awak dah kahwin, awak tak cakap. Kalau saya kahwin bang, susah bang. Kalau saya kahwin susah bang. Okey, susah macam mana? Susah nak dapat populariti. Dia bukan susah populariti. Dia kalau saya kahwin ni bahaya sikit. Orang mana ada nak cerita benda-benda baik. Benda baik orang takkan cerita. Benda kutuk-kutuk yang orang duk cerita. Benda kutuk-kutuk yang orang nakkan pandangan. Benda kutuk lah orang. Aku gasak kau dekat social media. Mungkin ini salahku karena melukakan hatimu. Segala apa yang terjadi tak bisa pulih kembali. Raja Comment in the house. Yes, assalamualaikum semua guys. Hati tahu panas. Errol, thank you tau sebab sudi datang. No problem. Ini kali kedua tau. Kali kedua, betul. Kali pertama awak support podcast kita musim yang pertama. Ini betul. Dah musim yang ke-6 dah. Waktu tu umur saya baru 18. So sekarang ni kalau yang musim ke-6, so sekarang saya baru 21 lah, alhamdulillah. Dia tak tahulah apa yang menentukan musim tu. Okay. And for Budi Channel, dia punya musim adalah dia break sekejap. So Budi ada break sekejap hari tu. Dalam 2 minggu tak buat podcast. So bila dah break tu, dia punya aura ataupun semangat dah bangun balik. So adalah dia nak penambahan. Kali ni kita penambahbaikan lah. Kita cuba untuk musim ni. Kita cuba selama ni, sebelum ni kita tak ada nak buat live dekat TikTok. So sekarang ni kita nak live, nak cuba cuba dulu. Okey, sekarang ni kita nak borak pasal salahkah. Okey. So salahkah ni nak tuju pada siapa sebenarnya? Okey, salahkahnya saya tujukan semua perempuan wanita sana kat luar sana, semua salah. Tak adalah gurau. Okey, so basically salahkah ni sebuah lagu yang saya cipta, lirik dan kompos, dan saya bekerjasama dengan Sharon Paul. Disebabkan saya rasa Kak Sharon Paul ni seorang komposer yang sangat luar biasa, dan saya membesar dengan lagu dia. So kalau ikutkan sekarang ni, yang saya rasa sangat teruja sebab saya dapat bekerja dengan orang-orang yang nama yang memang saya membesar dengan lagu dia. Dia dapat bekerjasama dan dia dapat mengeluarkan magic dia dalam lagu Salahkah ni. Sebenarnya Salahkah ni pada asalnya saya dah cipta sekitar daripada 2018 macam tu. Dah lama? Lagu ni dah lama sebenarnya. Jadi kan cerita bila kita ni penyanyi ni bang, saya ni boleh katakan independent artist. Kita ni semua sendirian berhad. Sebelum sendirian berhad ni saya memerlukan masa dan juga bajet. So alhamdulillah, selepas saya tahun lepas bekerja keras selama dekat 2 tahun lah, daripada 2022 selepas saya naik jadi Raja Komen ni, saya rasa mungkin Allah sendiri nak memberi saya jalan untuk menjadi penyanyi balik. So saya nampak semua saya buat seperti dipermudahkan. Sampailah alhamdulillah tahun lepas saya buat umrah, saya dapat keluar kereta baru. Alhamdulillah semua dapat datang. Kereta baru Alhamdulillah semua jalan dengan serancang ni yang saya expect 10 tahun lepas, sekarang mau sampai. So apa yang saya cuba sampaikan kat sini adalah mungkin Salahkah ni salah satu orang kata perancangan Allah untuk saya keluarkan lagu ni balik. 2018 bang, baru keluar sekarang. And then lagu ni saya dapat ilhamkan hampir 6 bulan dekat Perak, di mana waktu tu saya mencipta lagu ni daripada perjalanan yang saya buat basking. Saya buat basking dekat Perak tu dekat 6 bulan untuk nak mendapatkan satu genre yang saya memang aim untuk orang Pantai Timur. Sebab saya tahu orang Pantai Timur ni, diorang punya sokongan, diorang punya rasa tentang lagu tu lebih kuat dibanding orang bandar. Sebab orang bandar ni macam kita, orang KL, kita ni banyak pendedahan daripada luar. So kita punya orang kata rasa untuk menghargai sebuah lagu tu agak kurang dibanding orang luar bandar. Sebab orang luar bandar ni, dia memang fokus lagu Melayu.
orang dalam bandar, esok K-pop, esok Mat Salleh, esok Indonesia punya muzik. So saya rasa macam better saya fokus kepada market Melayu yang betul-betul sukakan, yang menghargai lagu Melayu. Bukan cakap orang bandar tak menghargai, tapi saya rasa kita pun setuju di mana orang bandar ni dia lebih suka menerima lagu luar dibanding lagu dalam negara sendiri. Dan dia akan cakap, alah lagu lokal tak best, alah lagu lokal. Tapi saya percaya lagu Melayu ni ada kekuatan dia. Kalau tidak, takkanlah lagu tu menjadi satu reference kepada orang Indonesia sendiri mengadaptasikan lagu-lagu 80-an, 90-an, lagu Melayu, semua lagu yang terbaik. Betul. So sebab itu saya nak kembali bawa balik lagu-lagu Melayu, sebab salah satunya saya perasan lagu Salakah ni boleh menjadi dekat dengan hati masyarakat because of Salakah ni dia ada istimewa dia adalah dari segi penceritaan yang melibatkan zaman sekarang. Kalau kita tengok sekarang banyak gila kes kat luar sana yang bercerai, yang curang, yang mencari yang lain, yang hubungan pelik-pelik, songsang apa segala mengabai. So lagu ni adalah untuk menunjukkan macam mana kita menghargai pasangan kita dalam sesebuah hubungan tu. Sebab saya rasa sebagai seorang lelaki atau sebagai seorang wanita, kita ada tanggungjawab, dan sebab itu saya cipta lagu ni bukan terduduk pada satu jantina. Dia boleh pergi pada perempuan, boleh pergi pada lelaki. Di mana bila kita ada hubungan, jaga hubungan tu, jangan ego. Sebab bila once rasa tu dah tak ada, hargai tu dah tak ada, kepercayaan itu dah tak ada, semua benda kita buat akan jadi salah. Semua benda akan jadi dah tak ada meaningful lagi ni. So bila itu salahkan ni. Bila dah rasa tahu hati lah. Ya, abang percaya atau tidak, bila kita ada hubungan, saya rasa abang pun tahu, abang lebih dewasa daripada saya. Bila kita ada hubungan, bila contoh kita dah ada yang lain, percaya atau tidak, hubungan kita buat tu, tak nak lah, salah, aku dah tak ada rasa dengan dia. Selama bulan, 2-3 bulan, break up. I think that is a reality lah. So inilah Salakah saya cipta untuk kepada masyarakat luar sana, korang kena hargai. Sebab itu Budi ada letak dekat portal kan. Betul. Portal budi.com. Tercari-cari juga gambar kan, gambar yang resolusi ditebak, yang besar, yang besar kan. Nak, sebab feature gambar tu nak kena besar. Betul. Dekat portal budi.com tu. Portal tak ada. Kata macam nak kena letak gambar lama ni Hero kan. Okay, betul. Letaklah gambar lama. Lepas tu Hero pun tengok kan. Hero tengok kata, bang, tukar bang. Ni tak bukan konsep. Betul. Konsep dia, kalau you guys tengok dekat IG Hero sama pun, dia macam ni lah dekat depan ni. Betul. Ada spek dia, spek unik sikit. Kita macam spek ni pernah seorang pakai. Tahu siapa? Tak tahu. Isulaini. Oh iya ke? Dulu lah. Dulu lah. Saya tak tahu lah. sebab bukan zaman saya kot. Lepas tu yalah, Isulaini tu zaman apa, 2007, 2008, 2010 kan. Saya tahun 2022 kan. Tukar barulah konsep dia betul Betul okey. Nak tanya, relevan dengan konsep kacamata hitam yang tak ada bingkai ni. Okey, mana dapat ni? Okey, so basically saya punya pendedahan cara pembawakan orang kata dengan features yang baru ni. Ni betul-betul untuk Salakah lah. So selepas betul. ni mungkin Salakah atau mungkin saya akan carry terus. Sampai bila-bila? Saya akan carry sampai bila-bila. Sebab dia cerita dia macam ni. Untuk maybe Abang Is tu, it's a different story lah. Saya, to be honest, saya pakai spek ni pada asalnya adalah waktu tu buat photoshoot. Saya ni sekarang, to be honest bang, saya buat apa benda semua saya ikut hati. So saya buat spek mata ni pun, saya pakai ni pun sebenarnya pada asalnya adalah, tak boleh sebut lah mana saya dapatkan spek ni. So saya pada asalnya adalah, tak boleh tahu lah dekat mana. So saya tak pernah pergi Thailand So jadikan cerita, memang tak pernah langsung? Pernah pun selipat. Itu pun Thailand yang bukan tak seberapa Thailand lah. Kat mana selipat tu? Selipat tu Panjat Bukit. Itu pun hiking pergi betul balik. So kalau macam saya Thailand, saya tak pernah pergi Thailand. Sempadan. Yes. Kalau abang cakap Thailand. Kalau abang cakap saya, Aaron pernah pergi Thailand tak? Tak pernah. Tak pernah lagi. Like betul-betul pergi sana, duduk jalan, makan ke, berhiburan ke, tak ada. Memang saya tak pernah. So berbalik pada konsep cerita Salakah pakai spek ni, sebenarnya saya pada asalnya waktu buat photoshoot, sebelum buat photoshoot tu, saya ikut hati tiba macam tak apalah, try lah pakai spek ni. So buat photoshoot, boleh buat tu macam something kelainan dah. So actually saya just follow the flow je. Saya tak ada pernah rancang pun. Tapi bila saya pakai spek ni, saya post lepas habis saya keluar untuk lagu baru, semua orang bagi feedback yang positif Dia sama macam vibes Raja Komen, di mana saya tengok bila ada sokongan, bila ada orang rasa macam
smart lah dia ni, siapa dia ni? Itu yang membuatkan saya rasa macam okay, sekarang ni saya plan untuk create dua watak di mana Raja Komen dia takkan pakai spek. Raja Komen dia takkan pakai spek. Tapi kalau Iro sama kalau Raja Komen dia pakai spek. It's all about branding lah. Kalau Iro sama dia pakai spek. Itu je. Branding. Betul. Sebab saya rasa Raja Komen punya brand ni terlalu kuat. Terlalu kuat. Alah, Shopee pula sponsor. Sorry Shopee No. So jadikan cerita, bila Raja Komen terlalu kuat bang, saya pernah keluarkan lagu baru sebelum ni, tapi tak pergi. So lagu tu ditelenggami dengan Raja Komen, terlalu kuat. Sekarang pun kalau ikutkan kerjaya saya, nombor 1 Raja Komen. Bawa orang panggil buat apa orang dah lupa Ero Sama sebenarnya penyanyi. Lepas tu saya buat konten saya kalau buat Raja Komen mesti pergi pum menyanyi. Dia macam tengah-tengah. So bila saya rasa macam mungkin ini salah satu cara untuk saya nak mendekat kepada peminat yang baru. Sebab semenjak dalam 2-3 minggu ni lepas saya keluar lagu Salaka, 2 minggu saya keluar lagu Salaka ni, saya mula menerima peminat baru. Ramai yang saya tak pernah tengok kat IG, dia masuk follow. Di kalangan umur berapa? Umur 15 sampai umur 25 atau budak-budak muda kan? Iya. Sebab Raja Komen pun memang itu dia punya peminat dia. Kalau yang kena Iro Sama, memang semua dah 40 lebih lah. So title Raja Komen tu masih ada lagi? Masih. Raja masih Komen lagi macam mana-mana dia akan komen? Masih. Raja Komen still akan support industri apa saja yang berada di Malaysia. Which mean politik, ekonomik, hiburan, artis, pasaran atau any kind of social, dia akan ada. Tapi kalau tanya dulu sebelum ni rasanya macam the last kita punya podcast bersama dengan Errol yang first tu, Budi ada tanya siapa di sebalik komen-komen ni, komen-komen yang ditulis oleh Ero Sama ni. Mungkin sebab dia sibuk, kadang-kadang dia pergi mengajar, dia guru vokal, betul, dia penyanyi, betul, mungkin content ada show creator. Tu masa mana dia menulis ni kan. So mungkin sekarang ni, kalau dulu Ero cakap ada mungkin ada assistant dan admin tertentu lah. So sekarang ni masih ada admin atau dah berkembang, dah jadi satu tim lah kan. Maklum lah kan, so sekarang ni tengah hangat pasal Taizo kena pecat lah, betul, Fatia gaduh dengan Zahira Ahmed Wilson lah, macam-macam. So kena kecap ni. Macam mana ni? Macam mana? Ada berapa handset di tangan? So basically so far sekarang ni memang masih lagi tim yang sama je. Kita just consistent. Macam saya pegang satu je. Tak ada nak buang orang. Tak ada nak buang orang. Apa nak buang orang? Kita pun tak pernah menang anugerah lagi. Okay. Betul lah, tapi terjalan apa? Tapi terjalon kan finalis ABP atau bukan finalis lah, maksudnya saya pernah tercalon lah tahun 2011 sebelah dengan 2012. Saya pernah tercalon sampai top 10. Top 10 lah? Pernah top 10. Pernah top 10 dulu. Dulu kan ada top 10. Mana sekarang ni ABP akan datang ni nak kena pulun ni. Saya rasa kalau yang baru ni saya tak harapan lah. Aku pun tak berapa nak popular sangat lah. Kalau digital world tu okay, tapi kalau dari segi industri hiburan untuk kalau nak kata macam gah sangat tu, tak adalah. Tapi digital, Alhamdulillah, semua orang kenal saya masih relevan. TikTok pun saya buat live pun masih tinggi orang tengok, Alhamdulillah. So saya percaya satu je, mungkin in the mainstream saya tak berapa, tapi mungkin dengan cara digital saya boleh konsisten populariti saya. But to be honest, it seems now saya dah kena masuk kembali dalam industri hiburan. So kenalah kembali kepada industri sebenar hiburan, which mean on akhbar, on macam abang bloggers, and then on radio saya dah kena start kembali. Itulah, I think benda tu yang saya nak kena sesuaikan ni. Sebab to be honest, dalam masa 3 tahun ni, sebab saya jadi Raja Komen ni, sebenarnya saya sangat selesa, saya sangat happy gila sebab saya tak ada tense. Bila kita jadi, tak ada stress. Tak ada stress sebab bila jadi Raja Komen ni, kita orang kata apa, masyarakat untuk dekat kita lagi senang sebab Raja Komen ni dia kepala gila, dia seorang yang very flexible. Itu karakter dia. Saya mana create lah. Dia suka motivate orang. Kalau saya buat live, saya akan motivate orang. Kalau duk baca komen-komen daripada Ero Sama tu, yang Raja Komen, dia seorang yang positif. Yes. Yang mendoakan lah, dia macam memberi pandangan macam mana nak ke arah kebaikan. Betul. So sebab itu yang saya create Raja Komen ni more ke arah karakter begitu. So
saya rasa untuk pendekatan masyarakat tu dah mula kenal Raja Komen ni. Oh, dia karakter dia begini. Cuma kadang-kadang adalah nakal dia bila gambar perempuan seksi ni, dia akan gatal jugalah. Oh, dia menggatal Dia ada gatal. Dia dia ada juga, dia ada karakter dia. So memang si cipta Raja Komen ni dia pelbagai sebenarnya. Dia ada karakter dia, bila time cerita hangat dia jadi jahat gila. Komen dia bila time benda ni dia ada karakter dia tengok dia. mood juga. Yes, dia ada karakter dia. Berlainan dengan karakter Ero Samah, Raja Komen dengan Ero Samah. Kat mana perbezaan dia? Okay, to be honest kan, ramai orang tak tahu. Ero Samah sebenarnya serius. Serius dan Saya kuat serius. melenting. Awak kuat melenting ni. Kuat melenting abang rasa Awak kuat melenting. Saya kenal awak lama. Kuat melenting ni, macam mana? Borak sini habis sini Macam mana? Saya kenal awak. Dia awak kalau benda-benda yang tak kena. Okey, contoh tadi saya dah perasan dah macam ni mesti kena dengan security guard ke apa kan. Bila benda berlaku macam trigger your feeling, emosi awak macam awak seorang pemberontak betul? Okay, to be honest, tidak. Saya masih boleh regulate lagi. Cuma mungkin situasi tu membuatkan trigger saya. Macam ibarat saya nak masuk tadi, dah lah wanita tu tak berapa wanita. Lepas tu dia tiba-tiba dia macam sempat lagi kecam. No respect. Saya punya perangai satu je. Saya memang seorang yang I'm always happy with everyone because saya seorang guru muzik. So saya kena respect orang. Saya kena sentiasa bersikap professional. Tapi when it goes to you first impression, you dah tak pro dengan I tak pro dengan you lah. So siapa-siapa macam dia macam ni lah. Kalau kau buat baik dengan aku akan buat baik dengan kau. Kalau kau buat taik dengan aku akan buat taik dengan kau. Atau macam tu? Betul. Sebab saya pegang satu prinsip adalah guru-guru saya yang hebat-hebat yang saya pernah belajar. When you respect people, people will respect you back. Tapi Errol, mencalah. Saya pernah orang buat taik dengan kita, dengan Budi. I diam. I pernah kena bully dekat event. I tak boleh bagi dia tak bagi I buat live. No live. Oh, I diam sampai sudah. Dia ingat kita nak melenting. And so I macam orang macam tu jangan layan lah. And biar pi lah. Tapi macam saya, kalau abang cakap pasal event pula, saya cakap situasi. Okay, situasi. Kalau macam saya, kalau saya di tempat abang, kita datang event, tiba-tiba dia suruh saya diam. Sebab apa? Aku datang, duit kau dah bagi. So aku buat kerja aku habis pergi aku tak nak sebut dalam live lah. Ni podcast hambur je. Pergi gasak engkau lah. Tapi kat TikTok tu bang. So aku ni mulut boleh tahan juga. Tapi bukan apa, kita bukan mulut boleh tahan, tapi kita ni kadang-kadang geram. Sebab saya, to be honest dulu saya terlalu baik bang. Saya rasa abang kenal saya masa umur saya time berapa? 15 tahun yang lepas. Umur saya 15. Awak terlalu baik, naif dan lurus sangat. Ya, betul. Orang kata, okay, go. Jalan kiri, awak pergi jalan kiri. Walaupun tak tahu ada lubang jalan kiri tu, ada lubang, awak pergi juga. Walaupun at the end kena game. Kena game. Kena scam. Kena. Ada. Saya tak sebut siapa lah. Berapa kali kena scam? Banyak kali dah. Dia cakap contoh macam ni lah. Oh Rol, kau sini. Sekali papa masuk TV aku dimalukan. Ada. Saya tak nak sebut apalah. Tapi itu yang mematangkan kita untuk menjadi seorang yang macam okay, tak apa, dulu aku memang BODOH, tapi sekarang taklah. Kita belajar untuk improve, menjadi seorang yang lebih kuat. Dan sebab apa? Bila sekarang pula di Raja Komen, orang jadikan saya inspirasi orang. Macam contoh baru ni saya pergi event untuk apa pula nama event tu? Yang perfume cater tu? Adalah perfume cater Glade. Okay. Saya pergi event Glade. Tiba-tiba wanita yang saya tak kenal. Okay. Saya tak kenal dia. Tiba-tiba dia tegur, Raja Komen. Raja Komen, saya selalu inspirasi jadi awak. Sebab apa tahu? Saya dulu tak suka komen. Saya tengok awak komen, saya pun nak belajar komen. Komen untuk mendidik masyarakat, bukan terus bergaduh. Saya cakap, okay. Actually, benda tu, yes. Ada memberi inspirasi kepada orang. Cuma yang orang lain macam tak pernah komen. Macam aku kan nak komen, tapi macam aku komen nanti Kang. Ada pula yang macam, kan ada ruangan pelayan. Betul. Macam kadang-kadang netizen dia cari juga kesalahan kan. Betul. Macam aku malas nak komen. Tapi onside saya, Raja Komen ni saya sentiasa fikir positif, di mana kalau boleh, selagi benda tu boleh memanfaatkan masyarakat, selagi boleh memperbetulkan ke arah kebaikan, why not? Sebab satu je, kalau kita sendiri yang tak menegur, kita sendiri tak memberi satu cadangan, sampai bila bang, masyarakat kita akan sentiasa berfikiran negatif, especially in the digital world. Semua memang fikir tak habis, negatif, asyik nak hentam orang, asyik nak fikir populariti, buat cerita benda yang tak tahu nak cakap apalah untuk perhatian, lepas tu nakkan orang punya, yalah, nak
populariti lah untuk dapatkan satu attention tu sampai kadang-kadang tak fikir apa impact pada masyarakat lagi 10 tahun akan datang. Sebab kena ingat satu je, apa yang berlaku sekarang orang akan ingat lagi sampai 10 tahun akan datang, especially digital world. Orang takkan delete je. Lepas digital tu kan, kalau ada kat Google, kalau dia delete kan, gambar mesti ada dekat Google. Lepas kita nak kena contact Google untuk delete dalam dia punya database, susah lah. Betul. Itu satu lagi, awak nak minta suruh delete, siapakah kita? Kau ingat aku ni siapa? Biden. Aku Biden. So kita kembali kepada topik ni, kita cakap dia adalah tanggungjawab kita. Sebab itu saya mendidik supaya bila one day kalau aku dah kahwin, dah ada anak, so bila anak tengok macam Raja Komen ni karakter dia begini, sebab dia akan impact kepada generasi akan datang. Sebab semua akan jadi inspirasi kepada orang-orang yang macam kita zaman sekarang ni, yang kita buat podcast ni, suatu hari nanti bang, ada orang yang akan jadi macam kita juga. Dan dia akan refer, dulu zaman dulu orang buat macam ni, boleh lah. Dulu kutuk-kutuk, maki-maki boleh. Dulu boleh kenapa sekarang tak boleh? So benda ni di-impact tau. Budak-budak akan impact. Dia akan ikut, dulu boleh kenapa sekarang tak boleh? Dulu budak orang-orang zaman dulu, contoh, dulu boleh pakai seksi. Zaman sekarang sebab tak boleh pakai seksi sebab ustaz. Mana boleh tu generasi lain-lain. So benda macam ni, that's what I mean, it will affect to the next generation. So kita tak tahu what happened. Itu yang saya nampak, pandangan saya lah. Iro, apa yang berlaku di tahun 2023 yang mematangkan awak? Kejadian yang mematangkan awak 2023. To be honest lah, 2023 ni adalah salah satu tahun, saya rasa tahun yang sangat baik untuk saya. Kegemilangan saya, kegemilangan tu, ataupun saya rasa bukan kegemilangan lah, something more to pembukaan rezeki untuk saya, untuk kembali menapak dengan cara yang halal. Halal lah. So selama ni haram. Sebelum ni halal, tetapi saya tak ada buat benda-benda haram untuk nak cepat naik tu. Faham. Itu maksud saya. So awak sebelum tak ni buat saya buat halal. Abang, satu je bang, kita buat benda halal bang, lambat naik bang. Betul atau tidak? Abang setuju atau tidak? Betul. Maksudnya kontroversi yang baik lah. Reputasi yang baik. Reputasi. Lepas tu bila kau buat kontroversi yang jahat, kau akan cepat naik. Betul. Tapi mungkin cepat turun lah. Betul. Ramai orang cakap buat kontroversial, bergaduh lah, cerita pasal anak lah, cerita pasal ex boyfriend lah, semua tu untuk dapatkan pandangan orang. Ini pada saya, pendapat saya adalah ada setengah orang dia menggunakan tu untuk dapatkan job. Bila orang viral, dapat berlakon. Agaknya dah berapa 10 tahun, 5 tahun tak berlakon. Bila macam ni, dapat berlakon. Dapat masuk rancangan reality. Kan? So pada saya benda ni betul. Tetapi adakah awak kena ingat tau, masyarakat ingat tau, dulu dia ni ada kes begini, kita tak nak cerita macam tu. Idola saya Siti Nurhaliza. Datuk Siti Nurhaliza, one of my favourite artist. Daripada last time saya borak dengan abang kat live pun saya cakap benda yang sama. Nyanyi sikit lagu tu. Dalam pertemuan ini kita terperangkap sudah. Memang terperangkap lah tu. Terperangkap lah. Terperangkap dalam. Tapi Tok T, memang saya minat dia, saya jadi inspirasi sebab dia seorang yang tak ada main benda-benda tu, game-game begitu. Dia main memang bakat. Orang dengar je, orang jadi meremang. Orang tengok personality dia, orang dah jadikan macam, aku nak jadi macam dia, pakai tudung macam dia, cara pembawakan diri dia, cara dia bercakap. Saya memang suka gila. Walaupun saya tahu dia wanita, tapi mungkin saya menjadi yang lelaki punya version. Which means seorang yang karakter begitu, populariti begitu, memang saya tahu struggle. Bila kita guna cara yang betul, cara yang halal, cara yang baik ni memang struggle sikit. Sebab macam kita tengok contoh bang kan, orang mana ada nak cerita benda-benda baik. Benda baik orang takkan cerita. Benda kutuk-kutuk yang orang duk cerita. Benda kutuk-kutuk yang orang nakkan pandangan, benda kutuk lah orang aku gasak kau dekat social media. So for me, no. Saya akan guna cara yang betul untuk supaya boleh mendidik masyarakat menjadi lebih baik. Sebab setiap komen, setiap pandangan kita tu, dia akan efek generasi akan datang. Benda tu memang betul bang. Sebab budak-budak akan fikir, dulu zaman aku budak, aku pernah tengok ada orang ni, mungkin dia dah lupa, tapi dia akan ingat, aku pernah tengok ada orang ni pernah buat konten begini. Nak ikut boom, viral, boom. Lepas tu ada satu ketika apabila seorang penjual produk nak jadi penyanyi. Semua yang jual produk nak jadi penyanyi. Sedangkan kalau kau ada selebriti yang boleh push produk kau, why not? So itu saya cakap, dia menjadi satu ikutan, sampaikan benda-benda yang tak berapa betul boleh mendidik masyarakat, diorang pun nak buat. So dia cakap, dia boleh buat, aku tak boleh buat ke? Dia dah berjaya buat macam ni sampai boleh beli rumah, beli ni, aku pun nak buat juga. So ini akan efek bang.
Dia akan efek jiran saya akan datang sampai apa? Tak naklah pergi sekolah. Tak naklah aku belajar. Aku maki-maki orang. Aku buat benda-benda menari. Tak nak dengar mak bapak aku. Mak bapak aku tak penting. Aku yang penting, aku tengok artis ni kat phone buat macam ni. Aku nak buat. Mak bapak aku tak penting lah. Tak popular pun mak bapak aku. So ini yang saya nampak akan efek. So that's why kita inspirasi untuk diorang. Yes. Kejadian yang Aero tak lupa tahun 2023. Mungkin ada benda yang macam kejadian saya 2023 yang saya takkan lupakan adalah apabila kita cuba bagi yang terbaik kepada seseorang tapi tak dihargai, kemudian dia nak mempergunakan kita untuk kepentingan diri. Sampaikan dia lupa siapakah kita dan dia fikir macam aku nak manfaat untuk aku je. Dan selepas itu yang saya belajar adalah semua orang di takdir dan dunia ni ada pekerjaan dia. Ada pekerjaan dia yang kita kena respect dan kita harus hargai dan kita cuba bagi yang terbaik supaya dia happy dengan kita dan kita pun happy dengan dia, dan suatu hari nanti bila kita dah berjaya, dia pun akan happy macam ni. Aku pernah ada dalam perjalanan dia yang dia tak pernah kenakan aku. Dia tak pernah ambil kesempatan kat aku. So itu yang saya nampak, yang saya belajar, yang saya akan cuba bawa hingga ke masa akan datang, insya-Allah. Dan cerita awak kahwin Kahwin? Awak dah kahwin, awak tak cakap. Kalau saya kahwin bang, susah bang. Kalau saya kahwin susah bang. Okey, susah macam mana? Susah nak dapat populariti. Dia bukan susah populariti. Dia kalau saya kahwin ni bahaya sikit. Dia bahaya sikit. So awak takkan kahwin? Saya akan kahwin tapi bukan dalam masa terdekat lah. Okey. Sebab ada cerita yang awak pergi Ipoh. Lama sangat tu. Awak buat apa kat Ipoh? Allah. Sebab cerita podcast buat sini habis sini. Habis sini tak ada keluar. Sebab awak diam kat sana. Apa yelah. Tapi soalan ni agak cepumas juga. Sebab yelah betul juga kan. Saya itu adalah, saya pun tak tahulah nak cakap macam ni. Mungkin terlepas aku cakap ke. Tapi betul juga kan. Abang boleh fikir macam tu Yelah sebab 6 bulan kan duduk kat sana. Takkan buat lagu 6 je bulan. kan. Okey, Ipoh tu kau duduk mana? Iru duduk mana? Okey, itu dirahsiakan, tak boleh beritahu. Okey, kampung kat mana kampung? Saya kampung Melaka. Saya orang Melaka. Nak cakap dah nak cakap bersunat, dah bersunat. Nak cakap buat muka tak berubah pun, tak berubah. Sama je. Saya tak pergi Korea buat 6 muka. bulan. 6 bulan. Even kalau siapa-siapa artis yang buat muka dekat Korea pun dia pakai mask. Dia tak keluar rumah seminggu 2 je. Ni 6 bulan ni lama. Lama duduk sana. Cerita sikit podcast buat sini habis sini Aku pula jadi kejong kat sini. Kau buat apa? 6 bulan dah, 6 bulan. Cerita sikit. Kat sana jadikan cerita, saya jual nasi lemak. Tak adalah kadang-kadang. Okey, basically kat sana saya basking untuk mencari ilham lagu tu, dan saya duduklah dengan seorang saya duduk dengan sebuah keluarga ni yang memang saya agak rapat lah. Okay, so kat sana tu tak boleh sebut. So jadikan cerita it's too personal. So saya orang tu banyak membantu saya lah waktu saya di sana untuk nak mendapatkan inspirasi lagu lah. Sebab waktu tu saya pun tak tergerak hati pergi ke Perak. So cuma mungkin waktu tu dia pun waktu tu baru habis dibuang kerja untuk satu pekerjaan dekat KL lah. So ni dia, kawan ke kekasih? Saya tak boleh sebut. So dia terpaksa pergi ke Perak lah. So waktu tu saya membantu dia jugalah sebab dia pada depression semua. So daripada situ juga saya explore macam why don't aku pergi ke Perak ni. Dah terlanjur saya selalu pergi sana dan membantu dia. Lepas tu dari situlah saya dapat inspirasi untuk buat lagu ni. Macam tu lah. So rasanya tak perlu sebut panjang. So semata-mata untuk lagu ni ataupun lagu-lagu lain? Untuk lagu ni bang, lagu ni bukan album bukan apa album ke nak buat lagu banyak-banyak ke? InsyaAllah sebab 6 bulan tu kan. Sebab setakat mungkin ada macam-macam setakat ni. Okey, cerita dia macam ni. Selama ni kalau kita dengar 6 bulan tu adalah tempoh yang paling lama untuk buat lagu. Walaupun ada orang kata macam aku buat sebuah lagu 2 tahun 3 tahun, tipu lah. Sebenarnya buat lagu ni tak sampai 10 minit. Okay, dia depend. Kalau 6 bulan tu Aero dah boleh buat album tau. Uish, album Okay, dia macam ni bang. Maksudnya sekarang ni okay, mencelah. 6 bulan tu selain buat lagu, Aero buat benda lain. Apa buat kat sana? Cepat cerita sikit. Saya cakap terus ni aku dah jadi polis dah ni. Buat lagu. Saya Inspektor Budi. Oi, risau. Saya nak tanya ni. Aku dah biru dah kat sini. Awak buat apa dekat Ipoh? Nak kata kahwin awak nafi. Mana boleh nak kata awak buat muka. Kalau kahwin bang, mesti dah keluar dah bang.
Mesti dah keluar dah. Ada. Tahu lah, kita punya inspektor Malaysia ni lain macam sikit, yang jaga-jaga bagi hal ehwal. Kata tiba-tiba tak kahwin 2, pap keluar kahwin 2. Mesti orang tak akan tahu. Tak ada, saya tak kahwin. Saya tak kahwin. Okay, selain buat lagu, apa buat kat sana? 6 bulan lama. Okay, selain pada tu saya explore jugalah dekat Perak. Sebab to be honest, saya fall in love dengan Perak ni daripada tahun 2022. Waktu tu saya ada shooting filem Misteri Roh Pulau Penunggu. So waktu tu first time saya pun tak pernah pergi Perak pun dulu. So tergerak hati pergi Perak ni waktu shooting tu. So saya duduk kat sana dekat dalam berapa 2 minggu dan 2 minggu ke 2 minggu. Yang cerita kau jumpa hantu kan? So cerita tu yang membuatkan saya rasa macam jatuh hati dengan Perak ni, macam best. Makanan best, lepas tu tempat dia tenang, banyak pokok-pokok. Okay, nak cerita. Aku pernah jatuh cinta dengan negeri Perak. Cuba teka kat mana? Okay, kalau teka ni Lenggong. Yes. Lawa gila. Betul. So pergilah Lenggong. Dalam 6 bulan tu pergi Lenggong. Lenggong dah pergi dah bang. Saya dah ngonggong dah sana. Memang best. Dah pergi yang meteor jatuh? Dah. Okay, Aero rasa macam mana? Bila sampai sana, apa perasaan? Of course orang kata first time in our life. Of course surprise lah. Sebab macam saya, to be honest, saya kurang benda-benda nature sebelum ni. Sebab saya seorang yang memang membesar di bandar. Memang kat Melaka pun, balik kampung pun setiap tahun memang balik lah. Tapi maksudnya macam kat Melaka pun boleh katakan saya duduk kat bandar kak. Dekat Masjid Tanah. Masjid Tanah tak adalah. Masjid Tanah masih lagi kampung. Tapi macam dari segi Semabuk, dia dah dekat-dekat dengan apa ni, Bandaraya Mahkota Melaka kan. So memang dah sentiasa duduk area bandar. So macam bila batu Melaka pun tak ada nak kata kampung sangat. Macam kita pergi Perak, memang betul-betul culture gila. So bila saya pergi tu, saya nak agak orang kata surprise and rasa macam satu pengalaman yang tak pernah aku lalui, especially macam abang cakap tempat meteor. And then saya pernah pergi Lenggong, lepas tu saya pernah pergi tempat apa ni, Perak Man. So itu pun kat Lenggong sebenarnya. Yes, betul. Okay, pengalaman sampai dekat tempat meteor jatuh, rasa nak terapung, macam betul, diri betul. kita ringan. Betul. Dia punya vibe. Betul. Kena magnetik ke apa? Saya rasa benda tu saya tak boleh jadi apalah. Saya bukan saintis, saya bukan saintis. so saya tak tahu nak cakap apalah. Okay, makna kata tapi ni, of course pengalaman lah. Kalau diberi pilihan untuk berkahwin, Hero akan pilih dari tadi perempuan dia daripada dia Perak. Saja dah korek tau. Okay, so kalau diberi pilihan nak cari orang Perak jugalah ni. Okay, kalau diberi rezeki mana-mana pun saya tak kisah. Negeri mana-mana saya tak kisah. Kalau tiba jodoh saya dengan orang Terengganu ke, dengan orang Kelantan ke, tapi Kelantan tak lah kot. Saya rasa untuk mungkin dengan orang Pening ke, Kedah ke kan, saya tak kisah mana-mana negeri lah. Asalkan mungkin kalau dia adalah memang jodoh, pilihan yang baik untuk saya, family saya boleh terima, dia sayang dengan mak saya, dia boleh terima apa kekurangan kelebihan saya, and dia boleh terima kerjaya seni saya ni. Itu yang paling penting lah. Sebab kebanyakannya ada setengah artis selebriti ni, bila dia nak kahwin, bila isteri dia atau pasangan dia tak faham, berperang bang, berperang. Sebab tu lah aku single. Bila berkenal ni, ini mesti ada yang lain. Mungkin mesti putih ni, mesti nak cari ni, mesti ada kabel lain ni, ini mesti makan luar. Macam siut, tak kenal lagi kau dah jatuh hukum. Lepas tu bila lelaki pakai baju hitam je, kau cakap badan kurus kering, kau tak suka. Kau cakap ini tak style, tak Kyle kan. Tak kill punya style. So pada saya benda tu it depends. Saya just follow, macam saya cakap tu sama sekarang ni pun saya follow the flow je. Apa yang Allah tentukan saya follow. Dulu saya tak. Dulu membangkang lah. Membangkang sesuatu kejadian yang datang. Saya macam contoh kan dulu. Bila satu benda saya nak tak dapat je, aku akan usaha cuba cuba, tapi bang tak akan menjadi. Tapi kalau kau redha, benda yang datang kau just follow the flow, kau bagi yang terbaik, kau percaya itu je rezeki yang jalan ataupun rezeki yang Allah nak bagi, kau follow je. Contoh akan datang ni saya nak buat PC ni pada asalnya PC tu pun under Aerosamah Production, ada company saya juga.
So Apa nama? Next Stage Music. Next Stage. Next Stage Music. Next Stage. Company ni dah dekat 5 tahun juga. 5 tahun yang Aero guna untuk mengajar lah. Mengajar, untuk kendalikan kerja saya berlakon, semua tu memang daripada company ni lah. Tak pernah ada label-label yang datang usha-usha ke? Okay lah. Saya rasa benda ni saya patut cerita secara eksklusif kat sini. Memang saya di reject. Okay, mana-mana label saya di reject. Okay, di reject. Maksudnya Aero pergi menghadap dia orang. Ya. Dia orang tak nak. Ya. Okay, apa alasan dia orang? Saya tak relevan. Saya tak ada benda yang boleh offer untuk dia orang. Yang penyanyi-penyanyi hauk yang dia orang ambil tu? Pada saya itu rezeki mereka. Itu rezeki dia orang. Tapi saya percaya satu benda je. Kalau banyak artis dekat Amerika yang terkenal, contohnya siapa? Pink, ataupun macam siapa lagi? Bruno Mars ke, Charlie Puth, semua kan. Kalau diorang sampai 10 kali kena reject nak masuk label, saya ni siapa bang? So dekat situ saya percaya satu je, when you create your own demand, people will find you. So sebab itu saya percaya. Tengoklah macam okay, kalau aku lah kan kena reject macam tu, okay, one day kau akan datang melutut minta sesuatu dengan aku. Kau tengok lah. Okay, sebenarnya saya percaya semua orang akan ada pemikiran yang sama macam abang fikir tu. Tapi onside saya tidak. Saya fikir satu je, setiap kejadian berlaku tu ada sebab Allah nak tegur kita. Mungkin dia cakap, oh kau tak ready ni, mungkin kau terlalu angkuh, mungkin kau rasa diri kau terlalu hebat, sebab itu sampai company nak ambil pun kau rasa macam tak dapat, pergi jalan lah kau, aku tak heran lah. Contoh saya cakap, saya percaya satu je, mungkin itu adalah satu teguran untuk saya untuk terus kerja keras, kuat usaha. Saya kena terus semangat, kena kuat untuk pastikan one day yang pernah reject saya ni, dia akan cakap, oh inilah artis pernah aku reject dan dia sekarang lebih besar daripada apa yang aku expect. Itu je saya nak diorang fikir. And diorang akan macam, aku nak lah collab dengan dia one day. Kat situ dia akan nampak nilai saya tu berbeza. Dengan, tak dapat duk kutuk company, dia ni company tak bagus ni. Satu je, saya percaya setiap berlaku pada satu situasi tu ada sebab. Contoh, mungkin waktu tu demand yang kita ada tu tak boleh di-offer dalam industri waktu itu. So kita tak boleh salahkan label, sebab label is a making money, is a business bang. So mungkin saya rasa waktu tu talent saya, bakat yang saya ada, mungkin kekuatan aura saya tak cukup untuk diorang. Diorang merasakan Aero ni ada banyak lagi budak BBNU yang boleh replace dia ni, lagi bagus daripada ni. It's okay, saya okay je. Tapi kita belajarlah, improve that. Alhamdulillah, semenjak saya jadi Raja Komen, sekarang ni ada yang nak tawarkan saya lah, tetapi more as a influencer atau as a content creator lah. Saya tak kisah. Tapi dengan saya create demand Salahkah ni, saya percaya dengan kualiti, dengan satu benda bang, bila kita buat sendiri, yang best dia adalah kita boleh create apa imajinasi, art things yang kita boleh create on the song. Cuma saya minta satu je bantuan daripada media, radio, TV, macam abang bloggers, support orang macam saya ni yang tak ada tank yang besar ni. Sebab saya baru nak mula dengan bajet yang sendiri. Macam lagu Salahkah ni bajet sendiri dah bang, 100% daripada saya. Dari segi promo semua memang duit daripada saya sendiri. And then cuma of course lah, apa-apa kena tanya dengan Next Stage Music sebab perbincangan semua untuk nak buat satu keputusan. Sebab Next Stage Music ni pun ada juga orang PAM jugalah untuk nak merealisasikan Next Stage Music ni. So macam saya cakap, saya minta satu je support daripada media, sebab saya satu je, saya buat comeback ni pada asalnya pun saya tak nak jadi penyanyi pun, dah lama dah malas dah pun. Cuma kali terakhir jadi penyanyi untuk single 2017. Kalau ikutkan betul-betul secara serius 2018. Itu last. Bukankah ada sebuah lagu yang Aero nyanyi untuk OST drama ke? Ada, itu OST drama lah. Oh ya, yang 2018. Okay. Main OST drama TV3 iaitu so itu alternate kan? Itu tidak. Under alternate. Itu tentu dengan Nova. Oh, Nova. Okay. Alternate baru lagi. Okay. Alternate 2021 dah silap. After the pandemic. Pandemic lah. So jadikan cerita, itulah yang betul-betul proper lagu. Lepas tu saya dah tak keluar lagu. Sebab waktu tu saya sedar di mana macam saya belum cukup kuat dari segi digital world. Sebab waktu tu lagu saya memang pergi gila dekat YouTube, memang pergi gila. Tapi sekarang memang susah. YouTube pun sekarang algoritma pun dah macam tak betul sangat. YouTube sekarang ni algoritma memang how. Memang saya banyak dengar komplain. Saya banyak dengar ramai gila orang komplain. So sebab dia rasanya YouTube dah jealous dengan TikTok.
TikTok dah banyak buat hasil, dah untung banyak. So YouTube sekarang telah naik Leo sekarang. Dia tengah memikirkan macam mana ni. Tapi dia tak support creator. Macam mana tu? Yes, betul. Dengan cerita, walaupun orang kata dia tak support creator, dia akan buat AI juga. AI dekat config dekat setting YouTube. Okay, misal katalah Aero nak buat short story. Dekat short story tu dia macam CapCut dah. Dia siap. Okay, nak tanggalkan background. Nak buat suara, guna suara orang. Buat kat situ terus. Wow. Tu yang jadinya timbul guna suara Tok T lah. Saya dengar baru-baru ni, yes. Itu petik jari je, Irul. Boleh buat. Bahaya. AI, orang boleh tiru suara siapa pun. That's why macam dunia sekarang ni dah macam tak tahu apa lah. Tapi apa yang saya boleh cakap satu je lah. Saya percaya Tapi saya yakin suara Irul tak ada orang tiru. Alhamdulillah. Siapa nak tiru suara Irul? So far daripada saya jumpa kawan-kawan selebriti saya macam Hazama, saya jumpa ramai lah. Semalam saya buat teks Emmy Search. Diorang semua sokong saya untuk buat comeback sebab diorang cakap saya ada satu suara yang tak ada lagi dalam industri. Dan sebab itu yang diorang cakap kau masih ada ruang untuk to be there. Tapi saya percaya satu je bang, kita follow the flow. Kau nak AI ke Mak Ai ke, tu gasak engkau lah. Saya percaya satu je, memang betul ada zaman kita akan berubah. Tapi bang, AI ni saya rasa lah, ini pandangan saya, pandangan orang lain saya tak tahu. Saya rasa AI ni dia memang bagus, tetapi kena ingat bila kita terlalu ikut AI ni, dia tak akan long lasting juga sebenarnya. Sebab kita manusia, we are still human. Kita perlukan manusia punya rasa itu untuk menghidupkan sesuatu kehidupan, sesuatu pengalaman, memori. Bila kau buat AI, memang betul kau tengok uish cantik, best, lawan, tapi benda tu akan nampak fake. Sebab at the end, kita manusia bila kita dapat rasa, kita nak merasa. Sebab dia robot sebenarnya. AI robot. Okay, tadi satu explore tadi. Sebab kita orang memang portal ni banyak menggunakan script writing, penulisan artikel apa semua kan. So misal katalah ada satu artikel dan kita nak ubah artikel tu macam berita lah. Kita nak ubah berita tu menjadi kita punya bahasa pasar, bahasa percakapan. Boleh. So dekat ChatGPT ni salah satu AI yang bagus lah untuk siapa-siapa yang buat skrip ke, macam Irul nak buat skrip untuk YouTube ke, tanya je situ. Aku nak kau buat skrip untuk buat lagu. Terus keluar. Okay. Lepas tadi satu benda, macam mana aku nak buat olah ayat ni? Kan selama ni kita buat manual. Betul. Dengan menggunakan dia. Okay, tulis kat situ. Okay, tulis arahan lah. Kita dah ada skrip, description lah apa yang kita dah. Apa yang nak. Okay, kita cakap lah, aku nak kau buat ayat ni, tukar ayat ni menjadi bahasa pasar, bahasa percakapan, dialog. Lepas tu copy paste lah daripada artikel tu kan. Terus macam dialog. Tapi bak kata Aero tadi, rasa dia punya feel tu memang kena edit balik. Dia tak 100% betul. So saya cakap dengan abang, macam mana robot fake pun bang, rasa. Ya, memang kena edit balik. Memang dia kena sebab edit balik. ADM pun AI ni manusia juga yang buat. Sebab apa dia dah buat. Okay, yang sini saya faham daripada AI. AI ni sebenarnya adalah manusia yang buat di mana dia nak mempermudahkan dengan kata-kata seseorang. Seseorang yang dari segi yang dia dah belajar. Contoh kalau kita buat skrip kan, ayat yang dia buat tu adalah seseorang yang memang dia memahami ini cara aku, atau ibarat dia adalah seperti God, Tuhan yang mencipta satu benda yang orang kena ikut apa yang dia rasa benda tu betul. Itu saya cakap, bila dia buat macam tu, itu perasaan manusia itu yang memberi pandangan dalam satu robot punya sistem. Tapi kalau engkau sebagai manusia, kita ada pelbagai rasa, kita ada pelbagai pandangan. Itu saya cakap tadi, bila kita buat, rasa tu berbeza. Sebab rasa tu akan bagi satu memori pada seseorang, dan seseorang tu akan rasa macam, aku nak try lah. So nak try itu yang pada pandangan saya, dia tak akan berlanjutan. Sebab apa? Contoh bang, abang baca surat khabar. Baca surat khabar, kata abang suruh AI live buat pengalaman ni nampak macam best. Tiba-tiba orang datang tak macam apa yang dibayangkan. So kat situ orang akan kecewa. Kat situ pengalaman memori, apa ni?
Lepas tu contoh, orang buat AI, kononnya nak letak gambar zaman dulu dengan zaman sekarang. Orang akan cakap, wah zaman dulu mungkin zaman sekarang tu, itu satulah kan. Orang akan rasa pandangan orang kan. Tapi perception saya adalah, benda tu bahaya. Sebab engkau memakai gambaran tu, atau itu adalah orang yang dah tak ada tau sebenarnya. Rambut, situasi adalah, percaya atau tidak, dia pinjam orang punya benda tu. Dia pakai orang yang dah tak ada, tapi letak muka kau. Tak scary ke bang? Itu yang saya kadang-kadang boleh tengok. Kalau kita follow up pasal AI ni, scary tau sebenarnya. Sebab kita meminjam seseorang punya body tau untuk dapatkan look tu. Contoh dia cakap, nak badan six pack. Itu badan orang lain tau, tapi dia pakai muka kita. So apa yang saya cuba sampaikan kat sini, aku pula yang seram cerita pasal AI ni. Okey, apa kata kita lanjut pada cerita lain. Dia dah keluar bunyi benda lain dah. Okey, salahkah? Sebenarnya kalau kita tengok balik, kita nak bedah lagu kan. Okey, bedah sikit intro dia. Salahkah ni? Okey, salahkah ni pada asalnya lagu ni saya inspirasi daripada Musical Box. Okey. Terangkan siapa Music Box tu? Disebabkan pada tahun 2023 tahun lepas, ataupun 2022 macam tu lah, tak silap saya, Naim Deni ada keluarkan sebuah lagu yang berjudul Mainan. So saya cuba nak jauh daripada dia punya pembawakan itu. So saya create bunyi dia lebih special sikit. So alhamdulillah Sharon Paul ni dapat adaptasi. So adakah mainan menjadi inspirasi, acuan ataupun inspirasi? Sebenarnya tidak. Sebenarnya lagu ni saya cipta 2018. Saya dah lama dah fikir nak buat bunyi ni. Cuma mungkin waktu tu, biasalah saya cakap, tak ada rezeki. Mungkin waktu yang salah, saya pun tak ada bajet. So saya terpaksa hold. So orang lain mungkin dah pernah fikir nak buat benda tu, dia ada rezeki, dia terus buat. Sebab tu orang cakap, bila kita bekerja dalam dunia industri muzik ni, kita kena fast. Kalau tidak, orang lain akan fikir sesuatu idea tu, dia akan stop, dia buat dulu. So benda tu yang saya cakap dengan abang. Contoh, pada tahun yang sama, Aina Abdul keluarkan title lagu berjudul Sumpah. Lagu Naim Dini pun berjudul lagu Sumpah pada AJL tahun 2000. So makna kata ada dua sumpah dalam AJL. So apa yang saya cuba sampai kat sini adalah, sebab itu saya cakap, mana idea yang datang, kalau kau ada rezeki, memang bajet, memang ketentuan Allah untuk kau buat benda tu. Ada bunyi something. Tak apa. So kau buatlah betul-betul. Handset. Dia terganggu handset. Okay. So bila kita buat benda tu, buat yang sebaiknya. Satu saya cakap, memang lagu ni bukan saya tak ada kena-mengena, cuma saya nak jauh daripada feel tu. So lagu tu memang menggunakan emosi musical box juga. Sebab saya rasa musical box ni banyak je lagu-lagu luar negara buat. Betul. Cuma macam saya cakap tadi, siapa cepat dia dapat dia punya, orang like the starting of that kind of genre. So tak ada lagi nanti istilah siapa tiru siapa. Tak ada. Nanti orang cakap Errol tiru Naim Daniel lah tu. Sebenarnya to be honest, tak ada kena-mengena. Kalau dengar melodi pun jauh beza. Sangat jauh beza. Cuma lagu saya ni banyak orang cakap macam lagu Hindustan. Part mana? Betul bang. Part depan tu. Okay. Depan tu diorang cakap part Hindustan. Saya cakap balik pasal lagu mainan tu, saya memang nak buat musical box. Musical box tu adalah satu benda yang subjektif, which mean everyone can use with the musical sound, musical box sound. Tapi melodi dia tu yang banyak orang cakap lagu dia Hindustan. Sebab dia macam cerita-cerita, diorang cakap lah macam lagu-lagu cerita Hindustan lama-lama. Saya pun tak tahu, sebab yang produce dan arrangement daripada Sharon Paul. So mungkin itu adaptasi dia daripada lagu ni. Sebab kalau abang perasan, lirik lagu depan tu adalah mencari sesuatu dan bertanyakan sesuatu. Ku coba mencari dari bisikan suara dia, tiba datang dan pergi. Dia mencari sesuatu. Stop suara. Boleh lah, main-main je bang, biasa-biasa je. Okay, so jadikan cerita, boleh jadi DJ. Allahuakbar, tak ada. So jadikan cerita, bila saya buat lagu tu awal-awal tu, dia boleh menginspirasikan sesuatu situasi. Suatu dia, saya rasa Sharon Paul dia buat bunyi macam tu adalah macam dia di dalam satu dunia yang nak menceritakan sesuatu. Lepas tu kalau kita tengok masa part pre-chorus, dia dah start build up. So memori takkan pernah pudar oleh janji, sumpah dan setia. Masihkah ada harapan kita untuk bersama-sama halalkan bahagia. So kat situ dia dah build up satu story yang sangat impact. Ada orang pre-chorus dia akan fokus kepada statement. So saya bagi dia statement yang soft sedikit. So kat situlah menunjukkan saya nak menghalalkan hubungan tu. Dan
tiba-tiba saya tak dapat melunaskan ataupun tak dapat nak merealisasikan hubungan tu. Nak halalkan lah. So chorus dia memberitahu, apabila kita sendiri yang buat silap, mungkin salah saya membuatkan hubungan ni putus. Mungkin sebab saya pernah memungkir janji daripada hubungan ni. Jadi saya cakap, mungkin lagu ni boleh menegur atau menginspirasi pada masyarakat kat luar sana. Bila dalam hubungan, engkau jaga sebaiknya jangan engkau yang menyebabkan satu hubungan tu putus. So sebab itu bila kita buat sesuatu, fikir jangka masa panjang. Bila kita berborak, bila kita bercinta, bila kita menghargai seseorang tu, cara yang betul supaya kita memberi satu memori yang indah kepada pasangan tu, walaupun kita dah tak bersama dengan dia. Tapi satu je lah, kalau kata korang bercinta zaman sekolah tu, kalau dah kahwin dengan orang lain, janganlah putus cari yang lain. Okay. Okay, komen lagi daripada pendengar-pendengar kan. Okay. Mesti dia orang ada, selain daripada cakap, oh ni lagu macam Hindustan. Okay, tapi saya bagi satu ayat yang paling panas. Dia orang cakap apa? Errol, suara sampah. Lagu memang tak boleh pakai. Tak bagus langsung. Ada. Kenapa dia orang cakap macam tu? Dia cakap suara saya sampah, tak ada talent, memang tak boleh pergi jauh. Dia kata patutlah kau sendu. Ada. Try tengok sikit. No, I mean try tengok siapa antara yang cakap macam tu dia fake account biasanya. Okay, saya cakap abang satu je. Saya tak payah mengaib lah. Nanti abang boleh tengok. Saya tak nak mengaib lah, biar. Tapi apa yang saya ambil daripada benda ni adalah, saya tak kisah orang cakap apa. Delete je. Ada. Delete. Ada je kat YouTube. Orang tu komen kat YouTube. Kat YouTube. Ada. Saya punya spirit satu je bang. Tak kisahlah. Kau tak suka dengan aku ke, tapi aku percaya suatu hari nanti bila lagu ni dah viral, lagu ni dah menjadi dekat dengan hati masyarakat, radio selalu main, TV selalu main untuk drama ke, insya-Allah dia akan jadi satu memori indah untuk orang yang tak suka dengan saya tu. Saya okey je. Sebab saya cakap satu je, siapakah saya untuk membenci seseorang yang membenci pada saya? Saya hanya manusia yang tak tahu bila akan meninggal, tak tahu bila akan mati, tak tahu bila akan dijemput ilahi. So kita just follow the flow, enjoy this life. Dulu saya seorang yang macam, tak boleh, defensif, tak boleh. Kau komen jahat, aku delete. Aku delete. Tadi sekarang kan, kalau komen yang jahat dekat mana-mana kan, kita silap pin lagi. Pin tau, kita menghargai. Yes. Pin tau. Okey, dia sebenarnya sebab dia pada hilang. Kita pin je hilang. Takut pula aku pin kan. Sebab pada saya satu je, kau nak buat apa suka hati kau lah. Sebab at the end satu je, saya sentiasa memaafkan siapa-siapa yang mengenali saya. Sebab siapakah saya, and saya nak jadi seorang yang menjadi, sebab sekarang ni kawan-kawan saya semua dah jadi legend. Hazamah dah lain level dia, Hakim Magistrat dah lain level dia, Kai Bahar pun dah lain level dia, Aina Abdul pun sama dengan saya pun dah lain dah level dia sekarang. Satu batch Aina Abdul, dekat mana? Dekat dia masuk mentor. Dia masuk mentor. Tapi masa AF dulu dia pernah datang membantu saya. So sama batch Aina Abdul. Lepas tu Kai Bahar pun kini Kai Bahar ni sebab dia dah try banyak kali tak jadi. Tapi baru dia jadi sewaktu saya tengah drop dia baru jadi. So lebih kurang it's the same timeline sebenarnya. Cuma beza dia adalah siapa yang pergi dulu waktu tu. Tu je. So apa yang saya bercakapkan, diorang ni semua dah on the way nak jadi legend ni. So saya fikir takkan aku jadi macam budak-budak macam Hero AF dulu. Annyeonghaseyo. Hero, susahnya nak jadi penyanyi yang mendapat perhatian ramai. Kat mana struggle-nya you? Okay, to be honest, saya rasa semua salah saya. Kenapa salah? Semua salah saya. Sebab salahkah? Bukan salahkah, memang salah saya. Okey, silapnya kat mana? Saya rasa salah saya adalah saya banyak main-main. Benda nampak ni serius je. Memang saya rasa saya salah saya. Sebab saya sebenarnya agak kecewa dengan diri saya. Sebab waktu saya keluar AF dulu, saya tak dapat merealisasikan apa peminat saya nak. Diorang undi penat-penat waktu AF. Diorang sokong saya beli surat khabar, tampal muka saya dekat bilik waktu belajar universiti. Saya pun tak tahu diorang cerita. Time tu pun aku baru umur berapa. So tapi bila saya dah macam dah semenjak jadi Raja Komen ni, baru ramai saya buat live TikTok, diorang cerita dengan saya. Ero tahu tak, sama akak dulu muda-muda, akak pernah simpan gambar Ero dekat dalam bilik. So macam, ada lagi Pasal dia kata dulu akak pernah simpan gambar Ero buat photoshoot kat Mangga, media hiburan semua, akak pernah tampal. Pasal dia siap tanggal baju shooting dekat kolam renang tu okey, kita cerita lain. Okey, so jadi kita cerita so
apa yang saya sampaikan kat sini adalah saya salahkan diri saya. Which means saya tak serius dengan apa yang sepatutnya saya buat. Tapi saya percaya satu, setiap yang berlaku ada sebab. Sebenarnya ada sebab. Mungkin waktu tu saya terlalu muda dan terlalu mentah untuk bersaing dengan orang-orang yang dah ada waktu tu. Waktu tu abang kena ingat, Lantak Writer. Zaman-zaman tu ada Hazama, Hafiz Syuib. Semua suara tinggi lah. Black. Zaman-zaman tu aku baru belas waktu tu. Nak lawan dengan korang semua yang 20 lebih dari 30 memang tak boleh nak fight lah bang. Orang dah ada pengalaman. Betul. Ibarat kita ni yang budak mentah yang tak ada isi dengan dorang yang dah memang strong, memang kebal. Memang tak dapat nak fight lah. So waktu tu yang saya rasa mungkin itu sebab kenapa saya hilang dan belajar, dan alhamdulillah sekarang saya dah ready untuk bersaing dengan mana-mana penyanyi yang baru ataupun penyanyi yang dah sedia ada dengan kreativiti dan juga artwork saya. Itu yang saya rasa paling penting. Sebab at the end, bila kita jadi seorang penyanyi, kita nak create sesuatu music yang boleh menginspirasi pada generasi akan datang. Dan yang paling penting yang saya perasan adalah saya nak membantu ekonomi negara, especially on music industry atau entertainment. Sebab saya kalau boleh nak bawa satu aura ataupun vibe yang boleh membantu lebih ramai generasi baru untuk menginspirasi rakyat Malaysia punya music, bukan orang luar. So kalau kita tengok sekarang, banyak konsert orang luar datang perform kat Malaysia, dan di manakah artis rakyat kita sendiri? Dan ini akan impact lagi 10 tahun akan datang kepada music industry Malaysia. Sebab lama atau tidak kita akan dianaktirikan, harga kita tak akan naik, dan sebab itu saya akan sentiasa sokong Ernie Zakri, Aina Abdul, Syamil, Hakim Rusti, Naim Daniel. Walaupun korang di BBN ni saya akan sokong, sebab ini adalah orang kata lagi 10 tahun akan datang, diorang ni akan inspirasi kita. Kalau tak, abang nak ke lagu Malaysia bunyi macam bunyi lagu Indonesia? Abang nak ke bunyi macam lagu Thailand? Abang nak ke kita dah tak ada kita punya root? Sebab suatu ketika dahulu orang Indonesia sendiri agree, pada tahun 80-an, 90-an, lagu Melayu adalah lagu zaman kegemilangan. Melodi, arrangement, dari segi suara, pembawakan diri, package adalah yang terbaik pada zaman itu. Dan kenapa zaman sekarang tak boleh? Kenapa? Kalau tak kita yang buat. Saya selalu pegang Profesor Siti Khairani, saya punya lecturer, dan juga Datuk Syafinas. Selalu pesan, dia kata, awak teruskan perjuangan ni sebab awak adalah pelapis di masa akan datang. Sebab apa? Kalau awak tak bawa benda dengan betul, generasi akan datang akan ikut, dan mungkin dia akan pergi kepada, contoh, peminat zaman sekarang dah berpecah. Zaman dulu kita akan fokus artis Melayu je, drama Melayu ni. Sekarang dah boleh pergi tengok Thai drama. Orang tengok Filipin, Indonesia. Orang boleh tengok Netflix, saya cakap lah. Itu dah different game lah. Sebab kalau yang tak faham bahasa Inggeris pun tak akan tengok juga. Tapi ni, yang negara-negara yang jiran kita ni, yang bahasa nak lebih kurang, ataupun pemahaman, ataupun situasi, ataupun suasana yang lebih kurang sama. Thailand macam Malaysia juga. Indonesia pun ada vibe macam Malaysia juga. So itu yang saya cuba sampaikan adalah, ini yang kita kena jaga. For me lah, saya memang letak satu peranan diri saya adalah, aku fikir aku nak keluarkan lagu yang bagus-bagus, yang boleh inspirasi lagi ramai penyanyi baru dan generasi akan datang, supaya ini lagu-lagu zaman 2020 sampai 2030 ni, inilah lagu-lagu yang aku boleh follow. Malaysia ada power weh. Malaysia bagus. Bukan orang luar bagus. Orang luar bagus, orang luar yang bagus. Negara kita nak bawa Malaysia ni yang kena bagus. Sebab tu saya happy gila bila saya tengok tiba Aisyah Rekno dapat masuk AJL. Berapa tahun dia perjuangkan. Sekarang dia dah naik dengan satu genre yang baru, seperti muzik yang fresh ke arah-arah bunyi Lati. Lagu Lati kan, dia bawa genre tu waktu dia masuk big stage. Dia nampak itu peluang yang dia boleh carry, tapi dia still ada lenggokan atau pembawakan lirik ke arah bunyi Melayu tu punya, orang kata apa, tata bahasa kan. So kita nampak, kita kena sokong. So tu saya sokong boleh. Sebab ni akan inspirasi budak-budak baru ni. So mana tahu in future Malaysia akan ada generasi yang lebih bagus, muzik-muzik yang lebih power. Yes, itu yang saya memang nak tengok. Memang kita sokong. Okay, cakap pasal AJL, siapa yang mungkin akan jadi juara bagi pandangan Aerol? Okay, pada pandangan saya tahun ni agak memang persaingan sangat sengit. Sebab onside saya rasa pemuzik yang masuk tahun ni kan, diorang dah tahu apa AJL nak. So kita boleh nampak tahun ni, tahun lepas memang banyak lagu yang kita dengar memang famous, tapi tak semacam impact Indonesia masuk Malaysia punya muzik. Kita boleh tengok kat TikTok semua lagu Indonesia. Tapi itu pun depends on marketing jugalah, sebab Indonesia pun dia punya rakyat besar.
Cuma beza kembali kepada konsep on AJL, saya nampak lagu AJL tahun ni ada setengah lagu yang famous, ada setengah lagu yang tak famous, tetapi ada kualiti yang tersendiri. Tapi yang saya percaya tahun ni susah nak predict. Tapi saya target adalah 3 lagu ni yang saya nampak ada potensi lagu untuk pertama. juara. Okey, saya sebenarnya memang suka gila dengan lagu Aina Abdul. Sebab saya rasa on ballad side dia ada satu yang boleh offer dan membuatkan ramai orang percaya lagu tu kuat. Memang lagu tu pun pada saya actually bukan nak kata sama konsep dengan lagu dia sebelum ni yang dia menang AJ baru-baru ni, tapi saya rasa dia ada kekuatan melodi dan lirik yang tersendiri. Dan saya percaya dengan Aina Abdul punya pembawakan nyanyian dengan konsep yang dia ada, dia mungkin akan dapat extra mark sebab dia kan selalu membawa satu kelainan pakaian. Cerita tidak, Aina Abdul ni akan ramai artis Indonesia akan follow juga nanti. Itu yang kita nak. Dengan fashion, music sound, dia pun bawa satu benda. Dekat Indonesia tak ada lagi orang yang macam Aina Abdul kan? Aina Abdul. Sebenarnya ada. Siapa? Kalau kita tengok konsep dia pakai sikit lebih kurang macam Belly Go Slow. Oh ya. Ada. Tetapi Belly Go Slow beza generasi. Dia generasi dah Niki Adila. Macam Aina Abdul generasi sekarang. So saya kat situ saya nampak okay, she's good. Nombor 2, saya target adalah lagu Ernie Zakri. Kenapa? Astana. Saya suka gila Astana tu. Boleh Astana kata, unit dia kat mana? okay, Astana ni kalau kita perasan, lagu dia punya melodi dia ada bunyi western, ada bunyi Melayu. And then dia punya arrangement sound dia sangat luar biasa. Saya dengar balik kan, saya dengar macam power baik lagu Ernie. Patutlah Ernie mensuarakan baru-baru ni yang kes sebelum dia nak masuk semifinal kan. Lagu dia sepatutnya Nadira. So pada saya lagu tu something to offer. Lagu dia memang power gila. Pada saya arrangement on lagu pop, saya ambil lagu tu. Dan yang ketiga, saya jap. Kalau katakanlah Nadira yang akan nyanyian, adakah feel tu sampai berbanding dengan kalau Ernie yang nyanyi? So which one better? Okay, kalau saya tak boleh nak bandingkan dua-dua penyanyi ni lah. Sebab dua-dua ni pun kawan saya. So kita pun nak kena jaga hati masing-masing. Tapi as a Raja Komen, okay tu je Raja Komen as a Raja Komen, pandangan saya dua-dua ada kelebihan berbeza. And of course penyampaian tu akan jadi beza. Bila original dengan spicy, it's different taste bang. Tapi dua-dua sedap ni. Kau makan original, dia ada peminat original. Orang peminat spicy, ada peminat spicy. Tapi of course, original is always original. So for me, kalau Nadira, kalau dia letak Nadira pun sedap, tapi saya lebih prefer Ernie. Sebab, ibarat macam saya kata dia, original dengan spicy, orang akan pilih original juga. Sebab spicy, benda yang pedas, tak semua orang makan benda pedas. So itulah pandangan saya. Tapi Nadira dia ada kekuatan dia, saya tahu. Dia suara dia pun bagus. Okay, lagu ketiga. Yang ketiga, saya rasa saya pilih lagu Santai. Oh, Faizal Tahir. Yes. Sebab saya rasa lagu tu dia banyak benda yang boleh kita offer sebab dia ada kreativiti dia yang tersendiri. Ada elemen Melayu. Yes, elemen Melayu, dia ada hiburan, and then dia salah satu genre ataupun kita panggil dia format lagu yang fresh and baru. So saya rasa saya memang minta lagu Santai tu ada position in AJL. Kalau boleh bukan hanya lagu-lagu yang menjerit-jerit, lagu tu boleh menang. Sebab tapi kalau kita tengok pun tak semestinya. Tahun lepas Jovizo menang je. Lagu apa nama dia? Nombor 2. Satu Malam di Temasek. Juara menang je nombor 2. So kalau boleh saya target biar lagu Santai tu ada posisi nombor 1, 2, 3 tu. Sebab saya rasa lagu tu harus diberi level yang berbeza sebab dia ada juga elemen Melayu. Lagu tu ada originality yang kita nampak. Lagu tu tak tiru mana-mana lagu yang pernah kita dengar. Walaupun ada sikit lah elemen dia mungkin ke arah-arah lagu-lagu macam Thai pop, ada sikit. Tapi bukan orang kata, sebab tak boleh nak cakap tak tiru, bukan cakap tak boleh inspirasi, tapi sebab lagu tu kalau kita dengar, kita serumpun. So kita dengar benda yang lebih kurang. Kalau tengok macam macam Flow 88 pun dia ada juga buat lagu yang bunyi ke arah Thai pop. So pada saya benda tu tak salah sebab kita negara serumpun. So kadang bunyi tu lebih kurang, cuba bukan 100%. And Santai ni pada saya dia punya kekuatan dia bukan pasal menjerit, tapi lirik perjalanan cerita, nasihat tu. That's what I love about Faizal Tahir. Faizal Tahir sampai sekarang saya memang minat gila dia. Dia memang seorang yang sangat luar biasa. And he's gonna be a very, he will be a legend yang tak akan dilupa lah. Eru tahu tak satu kontroversi AJL SFMM? Okay. Saya rasa saya tahu apa yang abang nak tanya ni. Okay, dia macam ni lah. Okay, bila dia pasal royalty
Ya. Okay. Okay. Dia bila sesebuah lagu ni masuk TV, Okay. TV akan bayar dekat label tau. Okay, betul. Okay, misal katalah, okay, dia deal lah. Okay, contoh lah. Okay, ni lagu ni akan masuk, of course, AJL dan mendapat perhatian, mendapat tontonan yang tinggi daripada penonton. Betul. So, kita sebagai artis, okay, contohlah kalau macam Meru kan, okay, lagu aku masuk ni kan. So, adakah demand untuk mendapatkan macam, mana hak aku? Lagu aku ni, lagu aku. Tapi, faham tak? Bila masuk YouTube contoh bukan masuk TV kan. TV apa sangat. TV akan dapat sponsor. Sponsor macam sponsor brand-brand akan bayar dekat TV3. Itu lantak dia. Tapi yang ni masuk YouTube contoh kan. Dapat 1 juta untuk Aero lah. Contoh lagu Salahkah akan masuk JL tahun depan insya-Allah. Insya-Allah, amin. Okey. Kemudian Aero cakap, so mana hak aku Mana hak aku? Macam ramai antara peserta finalis-finalis AJL ni yang macam bersuara lah. Contoh takkan 5,000 je. Faham tak? Kau dekat channel YouTube juta-juta So ramai yang tarik diri, antaranya yang macam Budi, lagu Budi. Lagu Budi Budi channel. Tahu. Tahu lagu Budi. Lagu Budi tu. Okey, lagu Budi tu. So I think banyak lagi lah yang benda ni macam agak complicated, tapi memerlukan perbincangan antara pihak TV3 dengan label lah. Okay. Ini your opinion. Ini pandangan saya Okay, benda ni mungkin dia akan jadi controversial untuk dua-dua belah pihak, sebab kalau kita tengok untuk sebagai seorang pekarya memang betul kita ada hak untuk fight untuk kita punya cipta lagu semua. Tapi on ini side, untuk dua side saya ni dia ada dua-dua side yang berbeza, which mean on side saya apa yang saya nampak adalah perbincangan secara baik di antara dua platform. And then of course untuk sebagai seorang sebagai satu platform TV ni pun dia pun ada peranan dia juga. And then untuk as a composer ada peranan dia. Macam saya cakap tadi dia is a dua belah pihak perbincangan. Tapi kalau on side saya, kalau benda ni berlaku pada diri saya, of course saya akan cuba bincang cara baik. Ya, kita tak perlulah sampai tarik diri. Sebab pada saya kita nak dapat peluang tu susah. Okay, saya cakap abang satu benda Benda ni saya punya persepsi saya kau public figure. Bila kau public figure, kau buat perangai macam tu, berbalik pada saya cakap inspirasi tadi. Budak-budak baru akan ikut tak? Benda ni tak healthy for industry. Walau betul kau cakap kau nak fight ni, boleh bincang. Kita orang Melayu. Orang Melayu ada adab budi dan bahasa. Kita ada cara kita bincang. Kalau rasa tak puas hati ni semua, bincanglah. Tak perlulah sampai tarik diri. Sebab itu akan merosakkan untuk akan datang. Sebab budak-budak akan cakap, tak nak lah aku. Kalau tiba-tiba dia rasa, tak nak nyanyi lah. Tak payah. Kalau tak nyanyi, penyanyi lain tak apa. Ni kau tarik diri lagu. Bang, dalam sepanjang saya rasa AJL, ini sepanjang semi-final music, ini first time dalam history tau. Kan? Tak pernah lagi. Tak pernah. Selama 38 tahun Anugerah Juara Lagu dianjurkan, tak pernah. Dan saya cakap terus terang, komposer tersebut buat macam ni, memang sangat berani gila untuk menuntut rezeki kau. Saya percaya rezeki datang daripada Allah. Tetapi satu je, ada cara untuk kita berbincang. Kita Melayu ada cara dia. Okey lah, walaupun kau rasa kau tak suka dengan sistem ni, bincanglah baik-baik antara company dengan ni. Dan saya percaya ini sebenarnya, sebab saya ada baca sebenarnya, kalau ikutkan daripada komposer tersebut tulis, dia sebenarnya adalah label juga buat keputusan. So tapi okey, jap. Sebenarnya berapa ribu TV3 bayar label? Kalau itu saya tak tahu. Agak-agak. Itu saya tak tahu. Saya pun tak berani. Tapi kalau RM5,000 tak berbaloi. Sebab aku pun lagu-lagu aku sebenarnya sendu. So aku pun tak tahu nak describe berapa kan. Tapi jangan cakap sendu. Ini doa tau. Kita cakap lagu saya bagus, Tapi lagu sebelum memang betul pun. Tapi lagu saya satu je, Legasi Cleopatra tu lah. Walaupun saya tak pernah dapat royalty sampai hari ni. Tapi serius tu. Macam Spotify. Okay, lagu-lagu Aerol yang berada dekat Spotify bayar. Actually bayar. Tapi to be honest, saya terus terang cakap, saya pun tak pernah dapat. Saya tak pernah dapat. To be honest, saya tak pernah. Okay, Spotify bayar kat mana?
Dia mesti ada orang platform tengah. dia, betul. Ada orang tengah ataupun terus masuk bank kita. Dia cuma sekarang ni bila saya dah, sebelum ni saya tak pernah, sebab saya pun dulu belajar tapi saya tak tahu orang mana yang patut saya jumpa. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada lah, sebab sekarang saya pun under Universal Publishing. So diorang ni yang buat kerja lah, so ada payment yang saya dapat. Cuma berbalik kepada cerita pasal abang cakap Spotify ataupun orang kata yalah macam yang pasal lagu masuk YouTube ni semua, on site saya rasa jalan terbaik adalah perbincangan antara dua belah pihak. Tu je. Tak perlu nak diperbesarkan, sebab benda ni orang luar tak perlu tahu pun, media tak perlu cover pun sebenarnya, sebab pada saya dia akan bagi pandangan buruk dalam industri muzik sekarang tengah drop. Betul. Saya rasa semua label setuju. Semua akan setuju di mana industri muzik sekarang tengah drop disebabkan politik. Politik? Ya, politik disebabkan ekonomi kita, ekonomi kita, Malaysia semua benda politik Malaysia. Sebab bila kita buat satu benda semua dipolitikkan. Dulu tak ada pun. Dan sekarang tiba semua benda dipolitikkan. So saya punya pandangan adalah kita kena support antara each other in industry. Itu saja untuk mengukuhkan supaya kita akan jadi lagi hebat balik macam sebelum PKP. Kalau perasan sekarang industri muzik pada saya lah yang saya nampak, satu je, show sekarang pun susah nak dapat. Show? Ya. Tapi asyik-asyik orang sama je. Sebab apa? Berbalik kepada saya cakap dia, sebab apa? Sebab orang yang lama-lama dia dah ada tapak dia. Budak-budak baru, kita baru nak mulakan tapak. And then masalah pula budak-budak baru sekarang asyik duk cover lagu lama. Baik aku panggil penyanyi lama, original nyanyi. Itu pada pandangan saya lah. Tapi berbalik kepada cerita pasal show ni, memang betul. Zaman sekarang, to be honest, abang tanya, budak-budak baru yang nak berkembang, susah. Kita dapat show, dia akan panggil orang-orang yang lama yang letak harga tinggi dan kita tak ada portion untuk kita. And then dengan sekarang masalah ekonomi kita dengan politik pula, orang cakap, oh kalau panggil artis dia neraka. Bila artis perform je, benda ni tak betul. Salah. Salahkah? So jadikan cerita pada saya, kita ni orang industri sendiri pun kena support each other. Untuk supaya benda ni lagi kukuh dan orang percaya, oh Malaysia ni ekonomi. Tapi alhamdulillah sekarang kerajaan pun dah banyak keluarkan dana, dia bantu. Macam contoh Aina Abdul pun kerajaan keluarkan bantuan untuk dia buat konsert. Itu yang saya cakap. So kita sendiri industri kena kukuhkan kita punya sependapat each other dan tak boleh nak fikir jatuh. Kalau kita tengok Indonesia, they are helping each other bang. Itu yang saya cakap terserah, Malaysia kita kena belajar. Tak boleh dengki, tak boleh tengok orang lebih, kita support. Sebab saya pada tahun 2022 saya wakil Malaysia dekat pergi Indonesia untuk We The Fest, untuk international punya content creator. Sebab saya kan masa zaman 2022, 2021 sebelum ni pun saya Raja Komen is really strong. So dia orang panggil saya, sampai abang bayangkan dah ada Raja Komen Indonesia ya. Oh ada, siapa? Ada. Siapa? Sampai dia orang tak puas hati. Oh Malaysia ada Raja Komen, aku pun nak ada juga. Oh ada juga. Ada. Dia meniru konsep yang sama. Ya. Saya tak kenal siapa, tapi dia ada Raja Komen Indonesia. Sampai dia buat hashtag, dia tulis hashtag Raja Komen Indonesia. So apa saya cuba sampaikan kat sini adalah, kalau kita sendiri tak kukuh branding kita dekat negara kita, tanpa sokongan korang kat luar sana, macam mana kita nak fight? Saya punya style satu je, aku akan support local. Tu je. Saya pakai kasut sekarang, saya ada beli brand luar, tapi saya sekarang memang 100% saya beli barang semua kasut saya support local punya brand. Sebab saya cakap satu je, kalau kita tak support, siapa nak support? Baju saya pun saya pakai sebenarnya t-shirt, saya buat promo dekat radio ke apa, semua saya pakai baju lokal. Saya nak support lokal. Sebab saya cakap kembali kepada industri muzik balik, kalau kita tak support macam mana? Cuma saya percaya mungkin sekarang ni kita baru nak go through because saya cakap dah, politik kita tengah upside down. Sebab entertainment ni dia pun bergantung pada politik juga. Sebab politik negara kita tak stabil, macam mana kita nak mengembangkan dengan dana untuk kita nak meneruskan sesuatu karya. Macam contohlah kita tengok kan orang ada buka macam AIM, siapa yang menang korang akan dapat dana daripada kerajaan, benda-benda macam ni lah. So tapi kalau politik tengah upside down, macam mana nak lepas? So itu yang saya minta harapan. Sekarang ni macam konsert pun dah ada dana. Macam Liza Halim, dia buat konsert pun ada dana yang salurkan. Macam Errol nak buat single, kerajaan ada bagi dana untuk buat sebuah lagu. Macam pernah Dayan Nur Faizah dapat. Dan ramai lagi macam Aina pun ada juga. On side saya, apa saya boleh nampak, tak apply? Untuk side saya percaya diri saya sangat kecil. Saya percaya diri saya sangat kecil ini industri muzik. Dia kriteria dia kena orang besar. Saya percaya saya mungkin salahkan ni salah satu pengorbanan saya, melebur segala saving saya untuk merealisasikan lagu Salahkan ni
untuk permulaan saya memberi kepercayaan kepada kerajaan di mana saya salah seorang komposer ataupun penyanyi yang berkualiti. Sebab at the end bang, satu saya cakap abang, abang nak lepas minta dana apa pun bang, kalau abang tak ada pencapaian, abang tak ada benda yang boleh membuktikan abang boleh buat kerja tu dengan baik, orang pun tak nak keluarkan dana bang. Itu pertama. Yang kedua, selepas tu saya kadang-kadang geram dengan ada setengah generasi baru ni, bila dapat peluang, dapat orang kata dana macam ni, tak nak buat betul-betul, buat main-main, dapat duit buat benda pelik-pelik, buat benda lain. So itu yang saya rasa kenapa kerajaan kita jadi strict. So sebab itu saya cakap terus terang, mungkin salahkan ni permulaan saya untuk memberi kepercayaan kepada kerajaan dan juga kepada rakyat Malaysia, di mana saya ada kualiti tersendiri untuk offer suatu hari nanti. So baru mungkin waktu tu saya akan minta, insya-Allah akan dapat. Saya dah pernah try abang banyak kali reject. So saya sedar. Faham? Saya sedar. Sebab itu kita berapa ribu untuk kalau kita nak buat single? Actually single total saya terus terang total dengan video klip promotion buat 30,000 tak dari. 30,000 dia orang bagi. 30,000 kalau konsert 500,000. Oh, konsert lagi besar, skala besar. Actually lagu 30,000 at least lah. Itu saya nampak lah. Eros, 2-3 mencak ni, dua hari semalam hangat diperkatakan dekat media sosial tentang Suria FM. Ni komen ni game ni. Okay, let's go. Rasanya Roger Komen dah bersiap sedia lah. Setiap kali ada isu-isu kontroversi, terutamanya yang semalam Suria FM pecat, bukan pecat lah, dikatakan dihentikan. Taizo sebenarnya, yang kita dengar lah, Taizo sebenarnya habis kontrak bulan 3 tapi diberhentikan awal. Okay, so ini, you pendapat Raja Komen. Okay, as a Raja Komen, apa yang saya boleh cakap, to be honest, benda ni of course first adalah rezeki. Rezeki, betul. Okay, saya percaya setiap benda yang berlaku ada rezeki yang terbaik untuk dia. And then Taizo, saya percaya benda tu. Pada saya Taizo, for me lah kalau saya ada di position saya akan cuba tenang. Ini semua benda orang kata datang secara spontan ni. So dia jadi mengejut. Semalam Taizo cakap dia tak redha dengan keputusan ni. Betul. So kalau Raja Komen kena komen redha lah redha lah. Okay, kalau saya akan redha. Sebab apa? Sebab saya dah pernah lalui zaman kejatuhan saya. Saya pernah zaman kejatuhan di mana orang tak layan saya. Hati-hati saya kenal sangat besar sekarang. Dah ada keluarga, dah jadi dah level lain dah. Dah tak layan dah. Saya tahu. Saya percaya. Sebab tu saya cakap satu je, rezeki semua tangan Allah. Yang penting kita usaha. Dan macam Taizo ni, saya percaya, saya nasihat saya satu je kepada abang. Saya percaya abang ada rezeki yang lebih besar kat luar sana. Abang jangan ingat lepas abang dah keluar daripada Suria, rezeki abang terhenti. Tidak. Saya percaya ada rezeki besar untuk abang. So dia tak perlu takut. And saya percaya mungkin memang betul. Saya cakap bila kita di-trigger satu keadaan yang kita tak ready, itu jadi dia. Tapi saya cakap seorang, saya percayalah, abang percayalah cakap saya. Cak lagi ada. Iya. Kalau tak hot, banyak lagi ada banyak platform. Saya percaya cakap saya. Taizo, saya dengar dengan dia daripada zaman saya budak. So saya tahu dia bagus. Dia bagus gila. Taizo tu bagus gila. Pernah jumpa Taizo? Tak pernah jumpa lagi. Taizo? Tak pernah lagi lah. Tapi saya percaya abang Taizo ni, dia ada kekuatan dia. Dia ada karakter yang memang saya kenal daripada zaman saya budak. And then saya doakan kepada abang, insya-Allah lah abang, tak risaulah. Banyak lagi stesen dan rezeki yang ruang lebih besar untuk abang kat luar sana. Abang baru mana ABP bang. Takkanlah orang tak akan cari abang. Dan percaya bang, tengok. Sampai Menteri Fahmi Fazil pun jumpa abang. Percayalah bang, insya-Allah kita kalau baik bang, ada rezeki yang terbaik untuk kita. Okay, yang penting abang tawakal. Dan saya sebagai Raja Komen, saya sentiasa support. Don't worry, hati tahu panas. Tu je dengan saya lah. So lagu Salahkah dah dimainkan dekat radio mana? Sekarang so far dekat Kiss FM dah naik lah. Okay. Lepas tu dekat stesen radio mana yang tak siar ni? Belum lagi. Suria belum lagi. Hot FM insya-Allah minggu depan. Era pun insya-Allah akan datang. Ada a few lah. Tapi pada saya satu je saya cakap. Saya percaya semua ni takdir Tuhan. Dia satu je. Kau nak main ke, kau tak nak main ke, kau nak
kau nak bagi orang tu peluang pekerjaan, kata tidak, ini semua adalah ketentuan Tuhan, rezeki, dan yang penting kau buat betul-betul. Dan cuma saya rasa keadaan Taizo ni sebab dia terkejut tu je. Bila kita, macam kita tak prepare, tiba-tiba bab kau kena berhenti, macam mana orang tapi tak terkejut. rasa dia dah beri awal-awal lah. Tapi seminggu. Saya dengar cerita seminggu je. Saya ada baca, ada artikel keluar, bukan artikel lah, siapa cakap, dia kata diorang dah bagi dia macam signal seminggu sebelum. So saya percaya, macam saya cakap dengan abang, satu je, mana-mana tempat semua ada politik. Mana tempat semua ada politik. Cuma pada saya, kita doakan yang baik-baik, dan siapa-siapa yang pernah dianiaya ke, teraniaya ke, saya percaya itu semua orang kata satu pengajaran untuk kita, dan bukan kita adalah salah satu tanggungjawab, bukan salah satu ruang untuk kita nak menjatuhkan seseorang. Sebab itu semua pengalaman kau, itu kau punya fasa. Fasa kau lalui benda-benda macam tu. Tapi itu kau punya jalan hidup kau. Kau tak boleh samakan dengan orang lain. Untuk engkau macam, oh aku pun on sekali. Itu tu saya cakap, kita jangan tambah minyak. Biar dia uruskan benda ni sampai selesai. Okey, memang betul. Tapi benda tu akan jadi, tak jadi mahkamah punya isu ke tu? Kan dah berjadi sama menyaman tu kat situ. Which mean untuk menjadi lebih besar. Sebab of course bila macam Taizo kena macam ni kan, lepas tu tiba DJ lain pun sibuk masuk, benda tu abang faham tak? Dia akan jadi lagi rumit. Sebab kau orang tengah fokus pasal Taizo. Tapi dengar cerita akan ada sidang media Jumaat depan daripada Suara FM, dan so DJ Lin akan bagi sebab kenapa? Mungkin kenapa, dan mungkin akan ada asap oleh media lah dengan apa yang berlaku ni yang dah buka mulut tu, mungkin dia orang akan tanya. Cuma saya satu benda saya takut juga sebab industri ni kita tak predict. Aku takut marketing je. Tapi kita doa kepada Allah, mudah-mudahan benda ni benda yang baik lah. Sebab saya rasa Malaysia pun dah ni okey dah terlintas dah benda. Okey, misal katalah dia ada satu benda, dua benda lah kan. Okey, satu benda yang real, dan mungkin kita kena scam guys. Yes. Kita boleh scam sebenarnya marketing je. Betul. Nanti Jumaat nanti, Sabah kena ingat tahun lepas tau. Awal tahun lepas, nampak tak guys tu, Syuib masuk Suria, betul? Pernah jadi awal tahun lepas. Okey. Johan masuk Hot FM. Betul? So kita tak tahu. Tapi saya doakan yang terbaik untuk abang Taizo. Saya percaya ada rezeki lain, and I believe benda ni boleh pergi pada 2 game. Saya takut marketing ke? Marketing. Sebab as a raja komen, saya dah biasa dah. Dah berlali. Dah tahu dah game. Bab lagu baru. Cerita-cerita pasal gambar nak masuk dalam video pun video pun ada yang macam Taizo cakap dekat DJ Lin tu, terima kasih atas penganiayaan ini semua, dan dia siap apa semua kan. Sebab kita tak tahu kan. Saya pun tak boleh predict. So cuma saya dapat rasa sebagai rakyat Malaysia, kita chill and percaya satu je, orang tengah takkanlah orang tak nak kita kan. Takkanlah orang tak nak bagi peluang. Taizo tu legend kot. One of the legend juga. Dia dah level-level. Tapi muka dia awet muda. Iya. Saya kenal dia zaman saya budak. Saya kenal dia zaman saya budak. Zaman saya belajar. Dia jiwa sekolah suci yang positif Dia positif. Orang dia sangat bagus. Orang yang bila kita positif ni, dia akan naik aura seri. Abang, saya takut marketing je. Marketing So kita tak tahulah. Kita tengok apa game nanti dia. Tengok apa game dia. Adakah dia memberi jawapan yang ke arah yang lain atau tidak. Tapi kalau ke arah lain, saya percaya ada rezeki lain. Tapi kalau ke arah yang positif tu, memang semua kena game baik. Okay, last isu pasal Patia. Roger Komen ada beri juga komen-komen, pandangan. Panas hari ni soalan. Patia. Tu je lah. Okay, pasal Patia ni. Risau aku Budi. Berapa orang tengok? Aku takut je orang segi record. Mati aku. Jangan risau. 4 orang je. Okay, selamat. Okay. Saya baik aku tak live kat TikTok saya boleh tahan tu. Dah takut aku. Itu dah pernah kena record. Jangan. Okay, jom kita sambung. Okay, Fatia, mungkin ada pandangan? Okay, tentang kes Fatia ni, saya rasa nak bagi satu statement yang besar tu agak sukar. Sebab makcik dia pun pandai juga game tau. Dia pandai, I mean like dia tahu how to play the game in industry punya attention. Kalau tengok daripada kes dia sebelum ni kan, bergaduh lah, itulah, menangis depan TikTok lah, apalah. Lepas tu tiba sekarang keluar kes benda ni kan. Dia boleh pergi pada 2 perception lah. Saya ada ikuti sikit cerita dia ni. Dia mungkin boleh pergi kepada personal. Sebab itu saya ada dengar lah dia cakap pasal brand. Jadi isu brand lah.
pasal dengan diorang, dengan dua selebriti ni yang dia tak puas hati ni lah. Lepas tu bila saya tengok pula masa time dia buat live tu ada orang panas, netizen kan komen kan, cakap pasal kecantikan. Benda tu kan sangat sensitif untuk perempuan. So saya tak tahu, mungkin benda ni adalah planning dia ataupun game untuk dia nak naikkan balik nama, kita pun tak tahu. Sebab saya percaya, sebab dia pun dah lama kita tak dengar kat media keluar. Itu dengar cerita pasal nak pergi Palestin ni, betul dah senyap lah. Tak tahu bila pergi Palestin, betul tiba pun sekarang dah buka tudung, dah pakai topi dah pula. Kan? So kita pun tak tahu apa dia punya agenda dia, game dia. Tapi dia lawan dia tu I think I respect dengan Zahira Matt Wilson. Itu memang betul. Dia so classy tau. Dia macam tak menyuarakan, dia tak melenting. Misal kata kalau melenting, ni orang lain pula yang melenting. Betul. So on side saya orang lain pula yang melenting. Macam saya pasal Zahira cool je. Okay, untuk Zahira Matt Wilson ni, pada saya dia dengan Aiman ni bijak. So itu pun saya ada perasan, saya ada komen di mana yang saya bagi tahu orang yang profesional, orang yang bijak, dia tak akan melenting, dia tak akan buat perangai yang luar daripada pandangan kita, sebab dia tahu apa impact dan apa kebijaksanaan dia untuk nak buat sesuatu. Sebab bila kau melayan orang yang nakkan perhatian, engkau pun akan termasuk dalam dia punya lauk, dalam dish dia tu. Kau kena game tu. So dia bijak. Dan kalau perasan follower dia dah naik tau. Kat situ dia dah dapat free publicity. So again, siapa yang bijak? Itu je. And then saya pegang satu lagi, saya punya pandangan lah pada saya, setiap orang ada dia punya kelebihan dan kekurangan. Tak perlu diceritakan kekurangan dia. Sebab siapakah kita untuk mencerita keburukan orang di hadapan orang ramai? Sebab suatu hari nanti di padang mahsyar kita punya keburukan yang akan ditunjukkan. So who are you to say someone punya kekurangan tu? So bila nak buat sesuatu benda tu, fikirlah jangka masa panjang. Walaupun kau rasa macam, oh aku followers tinggi, aku cakap orang boleh dengar cakap aku pernah menang ABP. Itu rezeki masing-masing. Okay, ada orang mungkin dia tak pernah menang anugerah, tetapi dia lebih berjaya. Ada orang pernah menang anugerah, tetapi selepas habis tu apa jadi? So pada saya itu semua rezeki masing-masing. Yang penting kita ni sentiasa buat sesuatu benda tu di jalan Allah. Itu yang penting. Errol, untuk 2024 apa perancangan lagi selain daripada Salahkah? Okay, perancangan saya tahun ni insya-Allah saya nak comeback balik pada industri muzik. Saya memang ada letak satu. Awak dah jadi, tahun lepas awak dah jadi saudagar minyak wangi. Masih lagi sampai sekarang. Masih lagi sampai sekarang. Cuma sekarang saya dah pergi ke TikTok USA lah. Wow. Okay, so, nak cerita sikit pasal TikTok USA tu. Awak kerja apa sebenarnya? Okay, so basically yang TikTok USA tu tak main tak main Malaysia TikTok Malaysia sama. Benda bukan TikTok Malaysia tak main. Tetapi saya dapat rezeki peluang bang. Kita buat je lah. Macam saya cakap tadi, apa yang datang dia, kita Aero jadi apa? Benda yang sama. It's the same brand. Cuma currently saya banyak fokus on international punya market lah, which mean orang-orang luar negara yang membeli dan juga yalah yang menonton saya itulah. Okay, faham. Dan actually agak sukar sebab nasib baik cuma saya ni, saya rasa diorang percaya beri saya laluan untuk buat benda ni sebab saya ada pengalaman. Sebab saya kan guru muzik. Most of saya punya student adalah orang luar negara. So mungkin saya tahu apa yang diorang nak, apa perasaan diorang nak. So dekat situ memudahkan saya berkomunikasi. Sebab saya sendiri mengajar muzik dekat private school ni pun dah dekat berapa? 8 tahun. 8 tahun juga saya kerja. Masa zaman saya kejatuhan tu, saya buat freelance. Saya start dengan freelance dulu. Freelance dulu, lepas tu sampailah jadi permanent. So saya boleh lah. Dan saya pun memang suka pun berkawan dengan orang-orang luar negara. Orang Mat Salleh. So bila dapat peluang ni macam so speaking shock. London lah sekarang. Of course. Hey guys. Tak dah. Kamu cakap aku action pula. Tak apalah. Waktu kita kerja. Okay, ada satu lagi. Kalau diberi peluang untuk berduet, kolaborasi dengan penyanyi Malaysia, siapa? Okay, kita pergi dulu kepada Abang target 2024 boleh? Okay. Sebab dia dah pergi jauh. Jauh kan? Okay. So untuk target 2024, of course saya tak sabar untuk buat comeback saya. Sebab saya ada lagu-lagu yang saya tengah menyusul ni. InsyaAllah akan banyak datang. susun dah? Saya dah susun dah tahun ni. InsyaAllah tahun ni saya memang akan buat comeback betul-betul. So itu memang saya punya fokus adalah untuk InsyaAllah ada rezeki. Saya memang target untuk AJL lah. Saya memang target. Tapi saya tak tahu lagu mana satu yang akan melekat. Yang kedua, ada ciptaan daripada komposer-komposer besar? Okay, so far memang saya ada plan a few nama-nama yang memang saya target untuk collab lah. Di antaranya saya memang target
tak boleh dia beritahu. Nantilah bila dah keluar, takutkan tak cerita sekarang tak jadi, dah malu sendiri kan. Tak apa. So kita adalah a few nama-nama yang saya memang plan. Yang kedua, memang saya target tahun ni kalau boleh saya nak memperkuatkan branding Raja Komen ni untuk supaya on influencer dan juga kempen ni saya akan jadi lebih besar, which mean lagi banyak job and then lebih memberi satu impact kepada industri digital. Dan juga memberi peluang kepada memberi peluang rezeki kepada orang-orang circle saya untuk menjadi pendapatan. Sebab baru ni saya jumpa waktu saya buat Youth Content Creator Lab bersama Kementerian Komunikasi, diorang sini cakap as a content creator ni kita adalah economy. Sebab kita bagi rezeki pada orang. Yalah, nak panggil cameraman, nak panggil video editor, nak panggil pakaian lagi. So orang-orang ni kita akan bayar untuk diorang bekerjasama dengan kita. So kita memberi rezeki kepada mereka. So itu yang saya doa, mudah-mudahan suatu hari nanti saya boleh menjadi besar seperti Ryan Bakri, seperti Bidin Muzaifar. Saya nak jadi seperti mereka yang dah berjaya dalam dunia digital. Lepas tu yang ketiga, of course saya punya dream adalah tahun ni saya cuba aim untuk pergi 6 bukit tertinggi di Malaysia. Suka hiking ya? Saya suka hiking, yes. So saya target untuk tahun ni pergi 6 lokasi. Macam tahun ni saya ada plan untuk pergi Kota Kinabalu. InsyaAllah saya ada plan untuk pergi Thailand juga. Saya nak pergi ke Indonesia. Saya ada plan nak pergi hiking untuk saya nak explore satu dunia yang baru. And then yang keempat, target saya tahun ni of course untuk memperkukuhkan saya punya brand lah. Supaya kalau boleh saya target lagi 5-6 tahun, mana tahu tahun ni saya boleh beli rumah ke. So benda-benda tu lah saya target. And also a brand lah. Saya cakap dia perkukuhkan brand, which means saya nak create satu brand yang boleh jadi Raja Komen. Yes, yang something big lah. Okay, kembali pada soalan abang cakap, kolaborasi. Untuk collaboration dengan mana-mana penyanyi. One of saya punya dream, penyanyi yang saya memang nak bekerjasama adalah, of course, target saya adalah penyanyi sekitar umur 15 sampai umur 30. Mesti abang terkejut. Tapi saya target, salah satu penyanyi yang saya target adalah Iman Troy. Sebab saya rasa dia seorang penyanyi BBNU yang ada potensi boleh pergi jauh. Okay. Lepas tu yang kedua, salah satu yang kedua kejap aku pun, tapi sebab saya memang Iman Troy lah sebenarnya. Saya memang target Iman Troy. Saya minat cara pembawakan dia, muzik dia, style dia. Kejap, selain daripada dia, kalau lelaki, saya teringin sangat nak bekerjasama dengan Kugira Masdo. Kenapa Kugira Masdo? Sebab actually kalau sesiapa yang sentiasa sokong saya, korang kena stay tune. Lagu saya selepas Salahkah ni adalah satu muzik atau genre yang berbeza dan fresh untuk saya bawa 2024 ni dengan satu style yang baru. So itu sebab saya aim untuk Kugira Masdo. Yes. So saya target dua ni lah, Iman Troy dengan Kugira Masdo. Saya target dua penyanyi ni. So Aero akan bertukar arah menjadi genre yang lebih diterima ramai. Yes. Oh, okay. Yang ketiga, sebab saya terlupa, saya nak bekerjasama dengan ni, siapa yang buat lagu Malam Semuda? Sase. Sase. Saya nak sebab saya ada plan juga nak buat satu lagu yang ada rapper. Saya memang minat gila untuk mencari seorang rapper untuk saya bekerjasama. Yes. So actually saya target 3 orang ni. Sebab saya rasa kalau tengok tiga-tiga ni ada genre yang berbeza. Tapi masih target 3 orang ni. Sebab first, Iman Troy, pada saya dia seorang penyanyi wanita yang ada potensi untuk jadi besar. Dan dia punya suara dia, muzik dia sangat different. Dan dia ada satu vibe dia tau. Cuma sayang dia mungkin saya rasa sekarang dia tengah busy study kot. Dia dah tak keluar lagu baru kan. Tapi saya rasa dia memang padu. Lepas tu yang kedua, macam Kugira Masdo, sebab muzik saya akan datang ni ada kena-mengena dengan muzik dia punya style. Bukan something 100%, tapi dia punya vibe dia tu ada lebih kurang sikit lah. Lepas yang ketiga, untuk yang siapa nama Muhammad abang sebut tadi? Sashe. Sashe tu sebab dia ada satu karakter yang kuat untuk sekarang ni, untuk memberi satu impact kepada industri muzik kita. So tengok lagu dia agak luar biasa lah kan. Tapi kalau orang cakap tak boleh buat live tu semua, kita boleh belajar. Saya pun guru vokal, kita boleh bantu. Yes, itulah. Kita baru mendapat berita tentang Faizal Tahir telah kehilangan ibunya. Ibu tercinta, betul. Okay. Kita nak ucapkan salam takziah untuk Faizal Tahir.
Alright. Semoga beliau ditempatkan orang yang beriman. Amin. Dan insya-Allah kalau kita lihat pun Faizal Tahi dengan Anas Tahi pun it's a very good person that always inspire in Islamic way. So insya-Allah saya rasa ibu dia seorang Ibu yang masih sihat lah. Alhamdulillah sihat, tapi biasalah orang tua kan. Cuma saya ayah je lah yang dah tak ada. Cuma saya doakan semoga beliau di tempat orang yang beriman, dan selagi kita ada mak ayah yang kita sayang, jagalah sebaiknya, berikan yang terbaik. Dan macam saya pun sekarang memang mak saya duduk dengan saya sekali. So saya cakap dengan PA saya dan keluarga saya, kita bagi yang terbaik lah selagi dia ada. Sebab waktu kita kecil susah payah dia bersama dengan kita. Saya macam-macam lalui kalau cerita pasal menyanyi ni dengan mak saya, macam-macam cerita. Ibu awak sentiasa menyokong. Dan dia selalu ikut tak awak punya yes. masa AF betul. Masa launching ni nanti pun saya letak dia duduk paling depan. Sebab saya percaya orang kuat restu. Lepas yang kedua bang, satu je bang, zaman kita jatuh bang, dalam motivation punya orang kata apa, content ni dah bagi tahu di mana bila kita jatuh one day, kawan-kawan semua akan hilang. Yang akan sentiasa sokong kita adalah mak kita dan ayah kita. Ayah depend lah. Ada setengah ayah kadang dia tak suka dengan kerjaya kita, dia terus pulau dengan kita. Macam kes ni, tapi depend. Ada setengah ayah pun dia support juga. Tapi kalau mak, memang saya percaya mak ni dia memang akan sokong apa yang anak dia buat. So itu yang saya sentiasa pegang, adalah ibu adalah segala-galanya kejayaan seseorang anak. Okey, Salahkah akan dilancarkan ada sidang media khas untuk media-media supaya memperkenalkan lagi Salahkah di mata dunia. Betul. Pada hari Rabu akan datang 17 Januari 2024, terletak di US Pizza. US Pizza. Seri Kembangan. So kita makan pizza sama-sama. Yes. So pizza US Pizza sponsor ke apa? Betul. Sepenuhnya venue makan, tapi yang penting tu ada US statement. Pizza, ada statement saya nak keluarkan untuk US Pizza sebenarnya. Sebab itu saya collect dengan diorang. Ada sebab. So US Pizza bukan USA Pizza Dia saya tak nak nanti hari tu sebut lah kita cerita hari tu sebut nanti. Ada something yang saya akan bagi nanti statement as a comment. Apa ni Errol support Israel punya produk. Satu je, satu statement awak nak keluar, research dulu. Research dulu guys. Jangan komen mengikut emosi atau mengikut pandangan yang korang rasa betul walaupun korang tak ada ilmu. Itu yang membahayakan siapakah diri korang. Sebab apa? Bila korang komen tidak mempunyai ilmu, itulah position awak di pandangan orang. Tu dia. Sama-sama kita nantikan. Nanti kita buat live dekat pelancaran single terbaru Errol Samah. Salahkah. InsyaAllah. So akan perform live kat sana. Yes, perform live. Sebab ni lagu Salahkah ni kerjasama Next Stage Music dengan Alternate. So Alternate pun akan ada sekali. And then insyaAllah akan ada gimmick yang kita akan cuba bawakan. Dan yang paling saya takut sebenarnya, sebab baru-baru ni saya post dekat Instagram, ramai gila bagi feedback. Sebab saya pun pergi tulis free seating. Aku rasa kita nak delete je tau. Sebab dah start komen-komen, nak datang. Sebab so saya, berapa orang boleh buat US Pizza tu? Okay, to be honest, hanya 50 orang. Tapi daripada site saya, media saya dekat 20 orang. Okay. Lepas tu, so lagi 30 peminat lah. Tak, 10 set lagi company, 10 set sponsor. Saya pun dah risau dah. So yang lain nak datang berdiri lah. Betul. Ada lain nak datang, dia kena RSVP. Dia kena call. So tu saya cakap, siapa yang tak RSVP tak boleh masuk, duduk luar. So US Pizza kena sediakan satu kemah lain lah. So hari tu kita kenduri makan pizza. Yes. Lepas tu yang lagi menarik dia, actually siapa yang datang hari tersebut, dia macam lebih kurang macam mini concert sikit lah. Sebab mini concert dalam tu lebih kurang. Sebab saya akan menyanyikan lagu saya first sampai lagu Salahkah. Ni kat luar US Pizza ataupun kat dalam? Dalam US Pizza. Dalam US Pizza. Yes. Concert dalam US Pizza. Which mean dia akan jadi macam a small show concert. Sebab saya akan menyanyikan semua lagu-lagu lama sampai ke lagu baru yang Salahkah ni. So orang macam mini concert lah sebenarnya. Cuma benda ni saya buat adalah fokus hanya untuk media sebenarnya. Cuma bila saya post tu, sebab saya nak tengok ada tak peminat dekat luar. Sebab saya ada jemput juga, ada pemenang saya buat untuk challenge Salahkah akan datang lah. Tapi yang siapa-siapa yang memang tiba-tiba rasa macam tengok Errol tu tulis free seating boleh datang, aku nak datang, boleh. Tetapi awak takkan ada seat lah.
Sebab dia priority memang untuk media bersama dengan sponsor dan juga label lah. Sebab mana ada orang buat sebenarnya untuk orang luar. Selalunya dia akan untuk media saja. Cuma saya buka ni untuk siapa peminat yang nak berjumpa boleh. Boleh kat luar. Nak bergambar boleh. Of course saya sentiasa Dekat Seri Kembangan jauh sikit. Seri Kembangan US Pizza ya. US Actually Pizza. Dekat mana tu? kalau abang tulis US Pizza dekat Seri Kembangan ada location sana. Ada. Okay, let's go on. Okay, harapan untuk Salakah, mungkin ada harapan semoga pendengar-pendengar di luar sana sama-sama kita support local product, lagu-lagu tempatan, lagu-lagu yang baru, terutamanya lagu-lagu yang bermutu seperti Salakah, dan keep listening dan keep supporting. Dan mungkin ada harapan lain yang Aero nak cakap kepada semua penonton. Okay, harapan saya kepada semua yang menonton dekat Budi Channel ni, borak sini habis sini, pada saya, kepada semua yang menonton, saya minta 100% sokongan anda untuk terus mendengar, untuk terus menyokong produk-produk tempatan, especially lagu Salakah ni, sebab saya rasa Salakah ni ada tempat untuk di hati masyarakat Malaysia. Sebab tanpa sokongan anda, lagu ni tak akan jadi besar, lagu ni tak akan di-play di radio, lagu ni tak akan menjadi siulan dekat Malaysia. Sebab saya minta sokongan anda, sebab apa? Kalau korang tak sokong produk lokal, macam mana kita sebagai musician nak terus berkarya, memberi yang terbaik kepada masyarakat? Kalau korang asyik nak kutuk, cakap lagu Malaysia tak bagus, kalau korang tak support, macam mana kami ni nak improve kita punya kualiti untuk anda? Dan ingatlah satu benda, setiap yang berlaku zaman sekarang ni, generasi muzik sekarang ni akan menginspirasi generasi akan datang. So tanpa korang untuk membantu kami untuk terus berkarya, sampai bilalah kita punya music industry akan di situ saja. Dan saya minta sokongan anda, teruskanlah sokong mana-mana pun komposer dan penyanyi yang menggunakan IC rakyat Malaysia. Alright. Sokong. Alright. Hati tahu panas. Salakah. Thank you so much Raja Komen. Terima kasih banyak-banyak sudah sudi datang. Dan banyak benda kita bercakap tadi sampai ke nak 2 jam. 1 jam 48 minit. Yes. Satu podcast yang panjang juga. So kepada korang yang mendengar ketika ini dekat Spotify ke dekat YouTube, aku rasa macam berterima kasih banyak-banyak kerana korang setia mendengar daripada saat pertama sampailah saat yang terakhir ini. Thank you so much. You guys memang support kita punya podcast. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel. Jumpa lagi podcast Borak Sini Habis Sini. Bye bye. Assalamualaikum. Hati tahu panas. This is how we do this.